Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita baru 21 orang ni. Tunggu sekejap ke ataupun Boleh. ada yang nak masuk lagi? Ya. Tunggu. Kita tunggu sekejap, Ustaz. Okey. Haji Nazri dah ada ya? Haji Nazri ada ya? Jadi malam ni kita ada perubahan tajuk ya. Cadangan daripada kita punya ketua kelas ya. Minta kita fokus pada Nabi malam ni ya, Rasulullah sirah Nabi. Jadi insya-Allah tajuk jadi Haji Ahmad Azri kena tukar sikit ya. Jadi perbincangan kita Ustaz tak pasti Haji Mat Syah ada share dalam grup ke? Perubahan malam ni. Ada share? Tidak. Saya harap Ustaz ceritakan sikit perubahan ni. Ya, kalau Haji boleh, saya ingatkan Haji dah bagi pada grup tadi ya. Paling kurang jamaah dia ada persediaan ya untuk malam ni. Tapi tak apalah ya. Kita nak bagi tahu ya, malam ni ambil sempena cuti Maulid Rasul ya pada pagi besok. Jadi kita fokus kepada apa kita panggil ya, sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. La gente podríamos necesitar a la pedagogía Belum mute kan ya. Okey, tuan-tuan boleh ya. Kita boleh mula 23 orang. Bolehlah, Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi pada hari ini insya-Allah ya kita tengok dulu secara umum apa ni silsilah ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz share di sini ya, sebahagian tuan-tuan pun dah ada ya. Kita share saja sambil kita menunggu kawan-kawan kita yang lain. Jadi ada beberapa perkara yang perlu dibetulkan di sini ya. Jadi yang pertama silsilah Nabi ya. Sudah tentu atas pada Qusay bin Kilab ni ialah Quraisy ya. Jadi kita terus saja ambil yang dekat dengan Nabi ya, yakni moyang Nabi. Moyang Nabi yang ketiga namanya Qusay ya, Qusay dengan sad ya, Qusay. Jadi nama dia Qusay bin Kilab. Ya, beliau dikatakan lahir pada tahun 400 Masihi. Ya, 400 Masihi. Maknanya lebih kurang 170 tahun ya sebelum Nabi lahir. Qusay bin Kilab ya. Tuan-tuan boleh tambah ya, Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ya, dia ada 3 anak. Ya, yang menjadi fokus sudah tentu Abdul Manaf lah ya. Tetapi Abdul Manaf bukan anak sulung. Anak sulung kepada Qusay adalah Abdud Dar. Ya, Abdud Dar. Dia anak sulung, kemudian Abdul Manaf, kemudian ialah Abdul Uzza. Ya, tuan-tuan boleh snapshot aja ya, apa ni gambar ni. Kalau tuan-tuan gunakan handphone, tuan-tuan snaplah gambar ni. Nanti boleh baca lagi ya pada waktu lain. Tapi untuk hari ni tak perlu Ustaz share. Ya. Jadi apa kita panggil ya, dia punya moyang Nabi yang ketiga ya. Sebab Abdul Muttalib ya. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah bapa Nabi. Abdul Muttalib datuk Nabi. Hashim adalah Nabi punya moyang ya, yang pertama. Abdul Manaf Nabi punya moyang yang kedua. Kemudian Qusay Nabi punya moyang yang ketiga. Ya, jadi kalau orang tanya kita grandfather Abdul Muttalib lah.
Tapi Nabi punya great grandfather Hashim, the first great grandfather. Second one Abdul Manaf. The third one is Qusay bin Kilab. Okey ya. Jadi yang hijau ni yang direct dengan Nabi SAW. Tetapi kalau kita tengok ya daripada susunan ya, Abdul Dar lah yang sulung. Abdul Dar adalah anak Qusay dan sepatutnya Abdul Dar ni lah yang jadi Gubernur Mekah menggantikan Qusay. Tetapi Abdul Dar ya, dari segi keterampilan Abdul Manaf ya lebih berketerampilan. Dia lagi wibawa lah. Ya, dari segi wibawa dia lagi berwibawa. Kemudian ya, dia ada adik juga ya nama Abdul Uzza. Ya, jadi kalau orang tanya kita anak Qusay ya, Ustaz namakan 3 Abdul. Abdul Manaf ya, sebenarnya Abdul ya, dia tak ada L ni. Ya, Abdul Dar betul. Abdul Uzza betul, tapi Abdul Manaf dia tak ada L. Tuan-tuan nanti padamlah L tu. Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf. Kemudian ya, Abdul Uzza ya, dia ada anak nama Asad. Asad dalam bahasa Arab makna singa ya. Nama-nama orang Arab biasa nama binatang. Ya, nama-nama binatang yang hebat-hebat lah ya. Macam harimau, singa ya, ataupun nama-nama lain. Kemudian Asad ada anak nama Khuwailid. Ya. Khuwailid ada beberapa anak, yang popular ialah Al-Awam dan juga Khadijah. Jadi Khadijah kita tahulah. Ya, ini isteri Nabi. Kemudian Al-Awam ya ada anak nama Az-Zubair. Ada alif lam ya, Az-Zubair. Jadi Az-Zubair tu sepupu Nabi lah ya. Dan beliau adalah anak saudara Nabi juga. Ya, kerana apa ya? Kerana kalau kita tengok Khadijah dengan bapa Az-Zubair adik-beradik. Jadi bila Nabi kahwin dengan Khadijah, Az-Zubair jadi anak saudara Nabi secara tidak langsung. Ya, jadi sebab tu kalau orang kata Az-Zubair anak saudara Nabi, betul. Itu daripada sebelah Khadijah. Tetapi ya, Az-Zubair ini ya, beliau adalah anak kepada siapa kita panggil? Anak kepada Abdul Muttalib juga. Ya, jadi Az-Zubair ni cucu ya kepada Abdul Muttalib, sebab mak kepada Az-Zubair ya, Sofiyah tak ada kat sini ya. Sofiyah tu anak Abdul Muttalib. Jadi anak perempuan. Jadi mak Az-Zubair kahwin dengan Al-Awam, dapat Az-Zubair lah. Jadi dari segi ayah dia keturunan Abdul Uzza. Tapi dari segi emak dia keturunan Abdul Muttalib. Ya, jadi sebab itu ya, Nabi dengan Az-Zubair daripada segi sebelah emak ya, dia adalah apa kita panggil ya, dia adalah siapa istilah dia ya, dia adalah apa ni sepupu ya, tapi kalau daripada sebelah bapa ya, dia anak saudara Nabi. Okey, selesai ya. Jadi kita ada Abdul Uzza yang biru ni. Kemudian kita ada apa ni, Qusay bin Kilab ya, Abdul Manaf. Dan kita ada Abdul Dar. Abdul Dar kita tak bincang panjang sebab selalu kita dah bincang. Ya, Abdul Dar ni adalah moyang ya kepada siapa ya, kepada siapa tu ya, seorang sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair ya, yang muka dia sama macam muka Nabi. Kita dah selalu sebut, tak apa, kita tinggalkan saja. Fokus saja kepada ni ya. Jadi Abdullah ya, dia lahir 545, Nabi 570. Tuan-tuan ingatlah ya, 570 Masihi Nabi. Maknanya 570 tahun sebelum daripada apa ni, daripada Nabi lahir itu, Nabi Isa lahir. Ya, Nabi Isa lahir tahun 1 Masihi. Nabi lahir 570. Maknanya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 570 tahun. Dan tidak ada nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu manusia berada di dalam kesesatan ya, yang teramat sangat. Sebab tidak ada nabi dan rasul antara mereka berdua. Selama hampir 600 tahun ya, tidak ada siapa-siapa ya yang dibangkitkan sebagai nabi dan rasul. Okey, Abdullah ya, 545. 545 maknanya 25 tahun ya, pada usia dia 25 tahun Nabi lahir. Tuan-tuan tolak ajalah ya. Kemudian bapa kepada Abdullah, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada 10 anak lelaki. Abdullah salah seorang. Ya. Dan Abdullah lah antara yang paling disayangi. Ya, Abdullah yang paling disayangi. Jadi oleh kerana Abdullah paling disayangi, Nabi juga cucu yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Ya, lebih-lebih lagi Abdullah meninggal sewaktu Nabi belum dilahirkan. Jadi kasih sayang Abdul Muttalib tu lebih-lebih lagi lah pada Nabi. Ya.
Dan Abdul Muttalib kita tahu, ya, beliau adalah anak kepada Hashim. Hashim bukan nama, Hashim adalah gelaran. Ya, Hashim maknanya lelaki yang yang suka memecah-mecahkan roti. Ya, roti itu keras. Dipecah-pecahkan roti yang keras itu untuk diberi makan kepada para jemaah, ya, umrah dan juga haji. Ya, sebab itulah dia digelar Hashim. Ya, Hashim maknanya orang yang memecah-mecahkan roti untuk diberi makan, ya, kepada siapa? Kepada jemaah haji dan umrah. Ya, itulah mengapa Hashim dipanggil Hashim. Ya, nama sebenar Hashim, ya, ialah siapa? Nama sebenar Hashim, nama sebenarnya ialah Amru nama dia. Tapi orang lebih kenal dia sebagai Hashim. Kemudian Abdul Manaf bapa dia, dan Abdul Manaf 3 beradik. Abdul Manaf, ya, ada Abdul Dar dan juga Abdul Uzza. Abdul Dar abang, tetapi Abdul Dar, ya, telah memberi laluan kepada adik dia Abdul Manaf untuk menjadi gubernur menggantikan bapaknya Qusay yang telah meninggal dunia. Okey, ya. Jadi di bawah tu kalau kita tengok, ya, apa ni bapa saudara Nabi, ya, yang paling popular, ya, kita tahu antaranya ialah kalau kita tengok daripada sebelah kiri ialah Hamzah. Hamzah popular lah. Ya, nanti syahid dalam perang Uhud. Abbas pun popular juga. Ya, Abbas ni panjang umur dia. Ya, dia 3 tahun lebih tua daripada Nabi, tetapi, ya, dia meninggal dunia jauh selepas Nabi wafat. Jadi Abbas ni lama bersama dengan para sahabat. Abdullah bapa Nabi, Abu Lahab, ya, beliau adalah bapa saudara Nabi. Ya, daripada mak yang lain, nenek yang lain, tapi bapa saudara satu bapa. Ya, Abu Lahab dengan Abdullah adik-beradik, dua-dua anak pada Abdul Muttalib, mak lain-lain. Ya, tapi masih rapat dengan Nabi lah Abu Lahab. Jadi banyak orang tersilap, orang kata Abu Jahal ni bapa saudara Nabi, bukan. Abu Jahal Bani lain, Bani Makhzum. Abu Lahab yang merupakan Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim. Ya, jadi kita boleh panggil dua-dua. Kalau orang tanya kita, Nabi Muhammad ni Bani Abdul Muttalib ke, ya, Bani Hashim, dua-dua boleh. Bani Abdul Muttalib pun boleh, Bani Hashim pun boleh, Bani Abdul Manaf pun boleh, Bani Qusay pun boleh. Ya, cuma yang paling dekat, ya, dan yang lebih popular, yang lebih hebat ialah Hashim. Hashim tu paling hebat. Sebab itu selalu Nabi disebut Bani Hashim. Ya, Nabi itu Bani Hashim. Jadi apa ni, panggilan-panggilan ni, ya, berdasar kepada nama-nama atau gelaran mereka lah, ya. Kemudian kita ada Abu Talib. Abu Talib yang besarkan Nabi, ya, sampai Nabi berkahwin dengan Khadijah. Ya, kemudian ada Al-Haris. Ya, Al-Haris adalah bapa, ya, saudara Nabi yang sulung. Ya, jadi Al-Haris ni adalah pak long Nabi. Dia lagi tua daripada Abu Talib. Ya, dan lagi tua daripada Abu Lahab. Jadi itu dia punya yang popular lah, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ya, ada 6 adik-beradik lelaki. Sebenarnya ada 10. Tapi ini yang paling popular. Hamzah, Abbas, Abdullah, Abu Lahab, Abu Talib dan Al-Haris. Al-Haris adalah yang sulung. Ya, seperti mana Abdul Dar yang sulung, ya, Abdul Manaf yang kedua, Abdul Uzza seterusnya, Al-Haris yang sulung. Ya, beliau yang sulung, ya. Yang kedua baru dikatakan Abu Talib. Kemudian diikuti oleh Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, Abdullah, ya. Kemudian Hamzah, ya, Abbas dan juga Hamzah. Ini kalau kita boleh tengok, ya, susunan dia dah betul lah ni. Yang paling tua Al-Haris daripada sebelah kanan. Nombor 2 Abu Talib. Nombor 3 Abu Lahab, ya. Kemudian Abdullah, Abbas dan juga Hamzah, ya. Ni 6 daripadanya. Daripada Abu Talib dapat semua ni lah. Dapat Talib, ya, dapat Ali, dapat Ja'far, dapat Aqil dan anak-anak dia lah. Ya, antaranya anak pada Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, ya, tambah N, tertinggal N ni. Okey, ya. Jadi antara adik-beradik Hashim 4 adik-beradik. Tuan-tuan boleh tengok Hashim yang hijau, ya, Al-Muttalib yang bawa Abdul Muttalib datang daripada Madinah, ya. Kemudian Naufal kurang popular, tapi Abdul Syam popular. Ya, kerana Abdul Syam ada anak nama Umayyah. Umayyah ni yang berebut jawatan dengan Abdul Muttalib, ya, untuk gubernur Mekah. Umayyah kalah dalam pertandingan tu. Yang menang Abdul Muttalib, ya. Jadi Umayyah telah dibuang negeri ke Damaskus, ya. Kemudian Umayyah berkahwin dapat anak Harb, ya, ataupun Harbin. Harbin bila berkahwin dapat anak Abu Sufyan. Abu Sufyan popular. Ya, Abu Sufyan popular. Memang dia menentang Nabi ketika di Mekah, kemudian dia memeluk Islam. Ya, setelah Nabi berkahwin dengan anak Abu Sufyan, yakni siapa dia, ya?
siapa nama dia? Ya, namanya ialah Ramlah binti Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ada anak yang menjadi khalifah nanti namanya Muawiyah. Jadi popular lah, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harbin bin Umayyah bin Abu Syam. Jadi kalau orang tanya kita Muawiyah dengan Abu Sufyan daripada kabilah mana, biasa orang sebut Umayyah. Walaupun Abdul Syam tu ya tetap moyang dia juga ya, tapi Umayyah lebih popular. Ya, seperti mana kita kata Abdul Muttalib dengan Hashim. Abdul Muttalib popular, tapi Hashim lagi popular. Ya, tu cerita dia. Dan Hashim menenggelami ya ke populariti bapa dia Abdul Manaf. Itu kalau Ustaz boleh cerita panjang lagi lah tuan-tuan, tapi nanti tuan-tuan boring pula ya. Okey, ada soalan apa-apa tak tentang silsilah Nabi? Bukan salah silah ya. Bahasa Arabnya silsilah. Salah silah ni bahasa Melayu. Ya, silsilah. Ya, silsilah Nabi daripada Qusay. Qusay moyang Nabi yang ketiga. Abdul Manaf second moyang. Hashim first moyang. Abdul Muttalib Nabi punya datuk. Abdullah bapa Nabi. Ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan? Silakan. Ada apa nak tanya sebelum kita pergi kepada perbincangan kitab pula ya. Ni Ustaz tunjuk diagram saja. Tak, Ada Bani apa-apa? tu, Silakan. Bani Ya tu, Ustaz. Bani tu merujuk Bani. kepada keturunan Ustaz, macam tu. Bani. bila- Anak-anak. Anak-anak keturunan. Oh, anak-anak tu. Okey, terima kasih. Jadi dalam bahasa Inggeris apa Bani tu? Ya, Kak Maimunah ya. In English, Bani is what? Kak Mai? Ancestors kan? Clan. Bukan juga. Ya. Descendants Apa dia? lah. Descendants lah kan? Ancestors atas ya. Descendants. Dalam Bukan descendants. dalam bahasa yang lebih mudah kita panggil apa? Bahasa yang mudah aja. Lineage kan? Bani tu. Bila kita kata Bani Israel, maknanya apa tu? The children of Israel. Children. Ya, tuan-tuan guna descendant. Descendant susah. Ya, children senang. Ya, sometimes simple English is more understandable ya compared to a bombastic one. Ya, jadi descendant betul, tapi biasa kita panggil the children of Israel, the children of Hashim, the children of Umayyah. Ya, jadi tuan-tuan boleh letak terjemahan Bani itu the children of. Boleh ya? Okey, thank you. Ya, soalan. Ada lain silakan. Sebelum kita pergi ke benda lain pula, ya, ada diagram satu lagi Ustaz nak share kat bawah ni. Ya, tapi tuan-tuan kena faham yang ni dulu. Baru kita boleh pergi yang bawah. Bawah lagi detail. Sebelum kita masuk kitab. Ya, ini yang mampu Ustaz kumpulkan lah, ya, sebab Haji ya, kita punya monitor ya baru bagi tahu Ustaz petang tadi, ya. Jadi Ustaz kelang kabut sikitlah nak cari bahan-bahan ni. Ya, sebab ingatkan hari ni kita belajar akhlak ya. Tapi tak apalah, sesuai dengan cuti besok ya, kita ceritalah lebih detail. Ada soalan silakan, ada apa? Ustaz, satu soalan Ustaz. Ya. Bermakna Silakan. sini kaum keluarga semua daripada Qusay, mana sini dah kaum keluarga Siti Khadijah dan juga Muawiyah. Semua ni kalau kita katakan yang Bani Qusay betul-betul kan, boleh kan? Betul, Bani Qusay boleh. Okey. Jadi kalau kita sebut Bani Qusay, dia lagi besar lah. Ha, Kalau kita sebut Bani Abdul Manaf, kecil Lah. sikit. spesifik lah. Jadi kalau Bani Qusay, tiga-tiga tu. The three Abduls. Ya, Okay. 3 Abdul. The first one yang kuning Abdul Dar, the second one Abdul Manaf, and the third one is Abdul Uzza. So the 3 Abduls, tiga-tiga adalah anak kepada Qusay. So kalau kita sebut Muawiyah tu Bani Qusay, Nabi tu Bani Qusay, Khadijah Bani Qusay, betul. Ya, tu lagi betul lah. Ya, sebab tiga-tiga tu di bawah Qusay bin Kilab. Tapi kalau kita nak pecahkan dia, ya, kita akan kata Khadijah, ya, walaupun dia Bani Qusay, tapi orang lebih panggil dia Bani Asad. Ya, Khadijah dengan Az-Zubair, ya, semua dipanggil Bani Asad. Boleh juga Bani Abdul Uzza, tapi Asad lebih popular. Ya, Okay. Datuk Khadijah tu, Asad tu lagi popular. Seperti mana Hashim dengan Abdul Manaf, Hashim lagi popular. That's why orang panggil Bani Hashim. Walaupun kalau kita nak kata Bani Abdul Manaf, masih betul. Tapi Bani Hashim tu lagi popular. Tuan-tuan kena, yang ni susah tuan-tuan. Ini berdasar kepada populariti. Ya, populariti. Ya. Jadi macam Muawiyah kan. Muawiyah bapa dia Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam. Patutnya Muawiyah tu Bani Abdul Syam. Tapi tak.
ya. Orang panggil dia Muawiyah Bani Umayyah sebab Umayyah. lebih popular. Umayyah tu lagi popular. Seperti mana Hashim lebih popular daripada bapa dia, Umayyah lebih popular daripada Abdul Syam dan Asad lebih popular daripada Abdul Uzza. Sama tuan-tuan. Tiga-tiga tu sama. Ya. Jadi tuan-tuan kena faham the konsep tu. Okey, soalan. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Ada soalan lain? Silakan. Ada? Tak ada? Kalau tak ada, Ustaz nak pergi ke bawah. Ya. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada ke bawah, sekarang kita nak tengok mak Nabi pula tuan-tuan. Sebelum kita masuk lebih detail. Ya. Tadi kita tengok Qusay kan? Okey, Qusay 3 ya. Ya, ni dia ada berubah sikitlah. Abdul Dar, ya, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Masih the 3 Abduls di bawah Qusay. Sekarang kita pergi atas lagi. Ingat tak tadi Ustaz kata, Qusay ni, tuan-tuan, ni Qusay ni. Qusay bin siapa tadi? Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Jadi sekarang kita cerita bapa Qusay pula. Siapa bapa Qusay? Qusay bin Kilab. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Qusay bin Kilab. Ya, jadi Qusay bin Kilab lagi apa kita panggil? Ya, Ustaz besarkan. Qusay bin Kilab tu lagi apa? Lagi nampak lagi jelas lah. Sebab ni nak cerita mak Nabi pula. Tadi baru cerita bapa Nabi. Jadi tuan-tuan tengok ni the 3 Abduls ni, ya, Abdul Dar, Abdul Manaf dan Abdul Uzza, semua anak Qusay. Mak Nabi kat mana? Mak Nabi bukan daripada tiga-tiga ni. Mak Nabi daripada Zuhrah. Zuhrah tu ya adik-beradik dengan Qusay. Meaning ya Qusay bin Kilab adik-beradik dengan Zuhrah bin Kilab. Mana Kilab tu ada 2 anak. Seperti mana Qusay ada 3, ya Kilab ada 2. Jadi kalau kita kata bapa Nabi Bani Qusay, mak Nabi Bani Zuhrah. Tapi dua-dua tu daripada Bani Kilab tuan-tuan. Lagi naik macam tu. Ya. Boleh Okey. Kita tengok Qusay semua ni kita dah selesai tadi ya. Kita tengok Zuhrah ya. Sebab tu Ustaz dah sebut ya, mungkin Kak Noraini ingat lagi bila kita sebut Aminah mak Nabi kita panggil Bani Zuhrah. Ya, Bani Zuhrah ya. Dia adik-beradik dengan Qusay, moyang Nabi yang ketiga. Ya, first moyang Nabi Hashim, second moyang Abdul Manaf, the third one is Qusay. Ya, Zuhrah adik-beradik dengan Qusay itu. Anak kepada Zuhrah nama Abdul Manaf juga. Yang inilah masalah tuan-tuan. Pasal nama sama. Ya. Jadi Qusay pun ada anak nama Abdul Manaf, Zuhrah pun ada anak nama Abdul Manaf. Ya. Ni 2 Abdul Manaf yang berbeza ni, bukan sama tuan-tuan. Ya. Abdul Manaf ada anak nama Wahab. Ya. Nama Wahab. Wahab tu kahwin dengan Barrah, baru dapat Aminah. Ya. Cuma Barrah mak kepada Aminah dia daripada Bani Asad. Dia daripada Bani Asad, maknanya daripada keluarga Khadijah. Asad tadi, ya, tuan-tuan tengok ke atas, Bani Asad. Bani Asad daripada mana? Khadijah kan? Khadijah daripada Bani Asad. Sama, mak Nabi, ya. Nenek Nabi juga daripada Bani Asad. Nenek Nabi. Ya, nenek Nabi lah, ya, sebab Aminah mak Nabi. Barrah adalah nenek Nabi. Ya. Jadi maknanya Barrah tu datang daripada keturunan Abdul Uzza. Jadi tuan-tuan, dia tak pergi jauh. Orang Quraisy ni dia kahwin sesama Quraisy. Dia takkan pergi ya kaum lain. Sebab apa tuan-tuan ya? Sebab Quraisy tu memang ada prestige. Ya, semua orang nak dengan Quraisy ni sebab Quraisy ni menguasai Kaabah, Quraisy ni menguasai Zamzam, Quraisy ni menguasai perdagangan di Mekah, Quraisy ni menguasai jalan ya, jalan perniagaan ke utara dan ke selatan, walaupun bukan dia sajalah ya berkongsi dengan kabilah-kabilah lain, tapi Quraisy tu ada apa kita panggil ya, ada hak ya, dia ada special right dia tuan-tuan. Ya, boleh ya? Okey. Ada soalan silakan. Ada apa nak tanya sebelum kita pergi ke kitab lah. Ya. Ada apa? Apa ni Cap Syarom ada apa nak tanya? Ada ke Cap Syarom? Yang lain siapa? Kak Noraini ada soalan? Haji Hassan ada apa? Tak ada Ustaz. Tak ada, tapi cuba nak ingatkan tu pening sikit Ustaz. Tak apa, ambil gambar ni, ya. Tuan-tuan boleh snap je gambar ni. Ya. Okey, sudah ya. Naikkan sikit gambar Ustaz. Apa dia? Naikkan sikit gambar tu, Aminah tak nampak. Kejap, Ustaz kecilkan je.
Ustaz. Ya. Kejap je. Kejap. Jadi kita kecilkan sikit supaya nampak ya. Ustaz kecilkan, okey, dah nampak ya. Muhammad di bawah tu lah. Tak apalah ya, Muhammad. Yang penting tuan-tuan tahu ni. Aminah daripada Bani Abdul Uzza kahwin dengan Abdullah daripada Bani Abdul Manaf. Maknanya ya, mereka ni daripada keluarga yang sama tuan-tuan. Bapa ni mak Aminah daripada Abdul Uzza, adik-beradik dengan Abdul Manaf. Ya. Bapa Aminah Wahab ya, daripada Bani Zuhrah, adik-beradik dengan Qusay. Dia tak pergi jauh tuan-tuan. Dia family juga. Ya, kita pergi pimai-pimai pun dia memang dia kahwin sesama sepupu, ya. Apa ni, second cousin, first cousin, macam tu je. Boleh So okey. Ustaz, there's no such thing as inbreeding ya? Lebih tepat lagi? Inbreeding. Kahwin sesama sendiri. Ya, Ustaz faham ya. Sebenarnya benda-benda tu orang Melayu yang cakap ya. Di kalangan masyarakat Arab biasanya tidak ada masalah sangat. Ya, dan terbukti Nabi juga kahwin dengan sepupu. Ya, Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshin, sepupu Nabi. Ya, dan Nabi juga ya pernah nak berkahwin dengan anak anak Abu Talib. Ya, Fakhitah, tapi tak jadi sebab Fakhitah sudah ditunangkan dengan lelaki lain. Jadi sebab tu Nabi tak kahwin dengan Fakhitah. Kalau tidak, Nabi kahwin dengan Fakhitah, anak kepada Abu Talib. Pun sepupu Nabi juga. Ya, boleh okey. Ya, silakan. Ada apa? Tapi bukankah sebabnya diorang ni suka kahwin among each other sebab dia nak apa? Dia nak pertahankan dia punya kekayaan lah Ustaz. Supaya tak bagi orang lain. Sebab Ustaz jawab soalan Kak Faridah tadi. Ustaz tak kata apa kita panggil ya, mereka tak nak jaga. Memang Ustaz dah cakap daripada awal tadi ya, perkahwinan orang Quraisy ni sesama family mereka juga. Walaupun kadang-kadang bukanlah first cousin. Ya, bukan first cousin, dia fourth cousin, fifth cousin, tapi masih lagi dalam keluarga yang sama. Daripada Kilab juga. Ya, sebab Kilab ada dua anak, Zuhrah dan Qusay. Kalau Abdullah daripada Qusay ya, jadi sebelah Aminah daripada Zuhrah. Tapi masih lagi Kilab dan mereka tidak menyerahkan jawatan ataupun kekayaan mereka kepada bani lain ya, masih juga Bani Hashim, masih juga Bani Qusay, masih Bani Kilab, masih Quraisy lah senang ceritanya ya. Okey ya, ada lain silakan. Ada tak ada? Ustaz nak tutup dah ni, Ustaz nak buka yang lain ya. Sebelum Ustaz tutup, tuan-tuan ada soalan silakan. Thank you Ustaz. Ada apa? Ya, okey. Yang lain? Tak ada ya? Okey, tak ada, Ustaz stop ya. Ustaz, Ustaz. Quraisy tu nama apa? Bukan Quraisy asal daripada tu nama orang. Atas lagi ya. Quraisy tu daripada Fihir. Datuk Nabi juga ya, moyang. Itu Nama lagi atas orang lah. lah ya. Nama orang tu lah. Dia senang je. Nama ataupun gelaran. Nama ya ataupun gelaran ya. Contoh kita kata macam Hashim kan. Nama dia Amru tapi lebih popular dengan gelaran. Gelaran dia siapa? Hashim. Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib gelaran. Ya, nama sebenarnya Syaibah. Jadi dia either or, sama ada nama dia sendiri ataupun gelaran dia. Ya, jadi itu kebiasaan dan kadang-kadang gelaran lebih popular. Ya. Jadi orang lebih kenal Abdul Muttalib, lebih kenal Hashim. Orang tak tahu nama asal dia siapa. Ya, dalam Quran Allah tunjuk ya satu contoh Suratul Kahfi Allah sebut gelaran dia ya. Siapa gelaran dia? Zulkarnain. Nama dia Iskandar. Ya, antara calon nama tu ialah Iskandar. Ya, Alexander ya. Tapi gelarannya adalah Zulkarnain. Jadi gelaran tu yang lebih popular berbanding dengan nama sebenar dia. Itu contoh dalam Quran. Okey ya, kalau tak ada apa kita share kitab lah pula ya. Terima kasih Ustaz. Jadi ya sama. Jadi kitab ya, kita yang pertama tuan-tuan kena tengok peta dulu ya. Sebab belajar sirah kena tengok peta. Sebelum kita masuklah cerita Maulid, cerita apa tu kan ya. Jadi tuan-tuan kena ingat bahawasanya perbincangan kita tentang apa kita panggil ya, tentang
apa istilah dia ya, tentang nabi dan para sahabat ya. Dan nabi-nabi dan rasul kebanyakannya ialah di semenanjung tanah Arab. Ya, jadi semenanjung tanah Arab. Inilah semenanjung tanah Arab. Ya, yang berada Laut Merah di sebelah barat, ya, kemudian Teluk Parsi di sebelah timur. Ya, peta sentiasa menghadap ke utara. Ya, peta dulu menghadap ke selatan, peta sekarang menghadap ke utara. Ya, jadi makna Iraq ni di utara. Ya, Yaman di sebelah selatan. Ya, mana Yaman? Yaman. Ya, jadi Sana'a. Ya, kita duk sebut selalu Sana'a. Sana'a ni adalah ibu negara Yaman sejak dulu lagi. Ya, Sana'a ni antara bandar tertua dalam dunia. Antara, bukan paling tua, tapi antara yang paling tua. Ya, ribuan tahun. Ya, sebelum zaman Nabi Isa lagi pasti. Ya, kemudian kita ada Hadramaut. Hadramaut, tuan-tuan biasa pergi restoran Hadramaut, makan nasi mandi. Ya, nasi mandi orang Yaman pasti, tuan-tuan. Ya, kemudian tuan-tuan ada Najran. Najran ni adalah tempat orang Kristian. Ya, dan akhirnya orang Najran masuk Islam pada zaman Nabi. Ya, kemudian kita ada Makkah dan Madinah di utara. Makkah dengan Madinah, ya, perjalanan lebih kurang 450 atau 460 km. Dengan unta, ya, perjalanannya 8 hari. Tetapi dalam peristiwa hijrah, Nabi ambil masa 10 hari. Kerana Nabi tidak ikut apa kita panggil normal highway lah, ya. Nabi tak lalu desert. Nabi lalu coastal, lalu pantai. Sebab Nabi nak elak daripada bertembung dengan pedagang-pedagang ataupun dengan pengembara-pengembara. Ya, sebab Nabi nak larikan diri ya daripada orang Quraisy. Jadi Nabi ikut sebelah coastal dan akhirnya sampai ke Madinah, dan ikut coastal dia ambil masa lebih 2 hari. Ya, patutnya kalau desert 8 hari, tapi kalau ikut coastal jadi 10 hari. Ya, Nabi sampai di Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, kita tahu ya, masa tu Madinah masih penuh dengan orang Yahudi lagi. Ya, dan Nabi disindir kerana bila Nabi solat, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di utara. Ya, ni di utara, ya, di utara ni Baitul Maqdis, sebab Baitul Maqdis Palestin berada di sebelah Mediterranean. Ya, jadi betul-betul ya kita kata di sebelah utara lah, zon waktu yang sama lagi dengan Madinah ya. So itulah ya, itu cerita dia. Jadi kalau kita nak cerita pasal hijrah ya, hijrah tu ke bawah lagi ya. Daripada Mekah naik ya kapal merentas Laut Merah pergi ke bawah ni. Bawah ni adalah Eritrea ataupun dulu kita panggil Ethiopia. Ya. Tapi kalau berjiran adalah Sudan dan Egypt lah. Ya, ni Sinai. Sinai ni tempat Nabi Musa dapat wahyu, dapat kitab Taurat, itu di semenanjung Sinai. Mereka disesatkan juga selama 40 tahun di semenanjung Sinai. Cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Sinai. Ya, cerita Nabi Syuaib di Jordan. Jordan ni sebelah ni lah. Dulu semua ni di bawah Empire Rome. Maksud Empire Rome ni ialah Byzantine. Originally memang Rome, ya, Roman Empire. Tetapi kemudian Roman Empire pecah dua. Ya, dan bila Quran sebut suratul Rum dalam Quran, Quran merujuk kepada Byzantine Empire. Jadi tuan-tuan kena betulkanlah ya. Dia bukan Rome semata-mata, tetapi Roman cabang dia, Byzantine Empire yang berpusat di Turki. Turki atas lagi lah tuan-tuan ya. Turki atas lagi ni sebelah ni. Ya, ni semua tempat ni dipanggil Biladus Syam. Biladus Syam makna negeri-negeri Syam ya, bukan Syria saja. Ya, Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Ya, Iraq cerita Nabi Allah Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut ya. Kemudian mereka hijrah ke Palestin ya. Dan Nabi Ibrahim berkahwin dengan anak raja Mesir ya, Hajar ya. Lahirlah Ismail, dan Ismail dibawa ke Mekah, berkahwin dengan orang Yaman ya, dan keturunan Nabi Allah Ismail itu ya menjadi siapa dia? Quraisy ya. Quraisy, ke bawah lagi lah Kilab ya, bawah lagi Qusay, bawah lagi ya Abdul Manaf, bawah lagi Hashim, bawah lagi ya Abdul Muttalib, Abdullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia tuan-tuan. Ya, itu kalau Ustaz boleh bagi gambaran ya. Okey, selesai ya. So, semenanjung tanah Arab inilah dia. Ya, Yaman di sebelah selatan dan juga ya Mekah Madinah ya. Saudi lah di sebelah utara. Ni Oman ya, kemudian ni Bahrain ya. Ni semua dah ada zaman Nabi ni. Ya, ni negara-negara yang lama ni ya, dah ada dah ya. Oman, Bahrain dah ada dah ya. Yang belum ada macam Kuwait. Kuwait tak ada lagi, negeri Kuwait tak ada lagi.
Kemudian Emirat, ya, Emirat tak ada lagi, ya, tak ada nama tu lagi. Qatar tak ada lagi nama tu. Tapi Bahrain dah ada. Ya, ini Teluk Parsi. Ya, ini Persian Empire lah. Ya, juga apa kita panggil world order pada masa tu di bawah dua, ya. Persian Empire dan juga Byzantine. Selesailah tuan-tuan tu cerita dia, ya. So kita nak masuk kepada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ni tentang berhala lah, besar-besar berhala tuan-tuan, ya. Ada 14 berhala besar-besar. Ya, yang kita tahu selalu ialah Lata, Uzza dan sebagainya lah, ya. Okey, selesai. Bukan ni Ustaz nak rujuk, kita nak tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bila lahirnya, ya. Ni yang kita nak bincang pada malam ni tuan-tuan, ya. Betul tak Nabi ni lahir 12 Rabiul Awal? Malam ni 12 dah, ya, ataupun sebenarnya bukan. Ya. Jadi ini cerita dia tuan-tuan, ya. Okey, kalau kita boleh sebut sikit, Rasulullah lahir daripada keluarga yang terbaik di kalangan keluarga Arab, yakni Bani Hashim. Bani Hashim tu antara yang terbaik tuan-tuan. Ya. Bani Hashim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Quraisy pula kabilah Arab yang paling mulia. Keturunannya bersih serta mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Ya, dalam penentangan musyrikin Quraisy terhadap Nabi, dia tak ada isu keturunan. Nabi paling mulia. Ya, tak ada isu orang kata Nabi ni keturunan perompak ke, keturunan penyamun, tak ada tuan-tuan. Ya, Nabi keturunan pemimpin Quraisy. Ya, yang menguasai Mekah, yang mengurus Zamzam, yang mengurus Kaabah. Ya. Jadi mereka mengiktiraf keturunan Rasulullah adalah yang paling bersih dan mulia. Ya, bapa Nabi Abdullah anak kesayangan Abdul Muttalib. Ya, mak Nabi Aminah antara wanita terbaik pada zaman tersebut. Ya, jadi Nabi terhasil daripada perkahwinan antara Abdullah dan juga Aminah. Ya. Okey, nasab Nabi kita dah sebut tadi, Ustaz dah sebut tadi lebih tepatnya. Jadi peristiwa ketika Nabi lahir. Ya. Jadi tuan-tuan dah tahu cerita Ashabul Fil, ya. Dah ambil daripada ayat ni lah. Ya, surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Ya, memang Nabi tak nampak tuan-tuan. Pasal Nabi belum lahir. Peristiwa serangan tentera bergajah ini, ya, bila dia berlaku tuan-tuan? Ya, dia berlaku lebih kurang ya 50 hari sebelum Nabi lahir. Ya, dia ada ceritalah, detail lah tuan-tuan, ya. Jadi ada perbincangan yang panjang, ya, Ustaz tak boleh nak sebut semualah, ya. Tapi tuan-tuan boleh tengok di sini, ya, Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal, ni yang paling popular. Riwayat yang masyhur, ya. Tetapi pendapat yang lebih tepat ialah Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab untuk menentukan tarikh kita kena pakai satu ilmu, nama ilmu tu ilmu falak. Ya, ilmu kita panggil ilmu falak. Ya, yang berkaitan dengan astronomi tuan-tuan. Ya, para ulama di dalam bidang ni lah yang menentukan tarikh bila kita panggil, ya, bila sebenarnya Nabi lahir. Mereka akan tengok balik, mereka akan buat calculation. Ya. Jadi bila mereka buat calculation, mereka dapati 12 Rabiul Awal bukan hari Isnin. Ya, tuan-tuan boleh tengok kalender tahun 570. Ya, kalau tuan-tuan boleh trace kalender tu, tuan-tuan akan tahu bahawasanya 12 Rabiul Awal adalah hari Khamis. 12 hari Khamis tuan-tuan. Jadi kalau 12 Rabiul Awal hari Khamis, takkan Nabi lahir hari Khamis? Confirm Nabi lahir hari Isnin. Jadi kalau 12 Rabiul Awal tu adalah hari Khamis, 11 hari Rabu, ya. Kemudian kita panggil, ya, 10 hari Selasa. Jadi hari Isnin berapa bulan? 9 Rabiul Awal. 9 yang lebih tepat tuan-tuan. Ya, yang ini sudah dibetulkan di peringkat universiti, peringkat antarabangsa dah betulkan dah. Ya, cuma macam tadi, ada juga yang mengatakan 8, ada yang kata 10. Sebab apa? Sebab kalender Islam, ya, dia sama ada 29 atau 30 setiap bulan. Sebab itu kita puasa Ramadan kadang-kadang 29, kadang 30. Jadi kalaulah sebelum Rabiul Awal, ya, kita panggil, ya, bulan Muharram, Safar. Kalau bulan Safar, maknanya bulan sebelum Rabiul Awal tu, kalaulah, ya, dia punya kalendernya 30, ya, kita kata 29 ataupun 30, itu yang beza sehari tuan-tuan. Ya, kalaulah kalender tu 29, besar kemungkinan, ya, Nabi lahir pada 8.
Ya, tapi kalau dia 30 besar kemungkinan 9. Ya, jadi ada tak kemungkinan lambat sehari? Kemungkinan juga. Ya, tapi ikut ya kiraan para ulama dalam ilmu falak dalam bidang astronomi, ya. Tarikh Isnin tahun ataupun minggu Nabi lahir 570 Masih adalah 9 Rabiul Awal, tuan-tuan. Itu yang lebih tepat. Ya, tapi besok nak cuti, kerajaan nak bagi cuti lah, tuan-tuan, tak ada masalah. Ya, jadi baginda lahir ya pada 9, itu lebih tepat. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim, betul. Kerana ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika Nabi baru berusia 2 bulan dalam kandungan. Ibunya Aminah binti Wahab tadi kan, kita dah baca dah. Aminah binti Wahab, ya, Wahab bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Zuhrah. Ya, jadi mak Nabi Aminah daripada Bani Zuhrah. Ya, ni ada gambar tempat Nabi lahir, tuan-tuan. Ya, ni masih ada di Mekah, rumah ni sekarang jadi library. Ya, tuan-tuan boleh ziarah lah, masih boleh ziarah. Ya, cuma tak boleh masuk je. Berkunci kadang-kadang. Ya, kalau dia buka library tu, tuan-tuan boleh masuk lah. Ya, tapi dia tak ada specialkan tempat ni lah. Tempat ni biasa saja, kita tahulah. Ya, Saudi dia takut orang nanti buat benda-benda khurafat kat situ. Ya, jadi dia tak announce pun, siapa yang tahulah. Ya, tu dia punya pendekatan dia macam tu. Ya. Okey, ya. Datuknya Abdul Muttalib bawa Nabi masuk ke dalam Kaabah dan menamakan Nabi itu Muhammad. Muhammad bukan maknanya yang terpuji. Muhammad maknanya yang apa? Ya, yang dipuji dan terus dipuji. Muhammad maknanya yang dipuji berkali-kali. Ya, orang puji Nabi ni sejak dulu sampai sekarang, sampailah hari kiamat, sampailah di syurga besok, tuan-tuan. Dan nama Muhammad, ya, tak ada orang nama Muhammad lagi. Ya. Muhammad, ya, nama Nabi itu adalah orang pertama yang nama Muhammad. Ya, nama Mahmud ada. Nama Mahmud ada, ya, mungkin nama Hamid ada, nama Muhammad tak ada, tuan-tuan. Ya, jadi nama Muhammad ni kita kata orang pertama lah. Ya, orang Arab yang nama Muhammad. Orang pertama yang menyusu Nabi selepas bondanya, mestilah mak Nabi yang menyusukan Nabi kan? Suwaibah. Ya, Suwaibah. Cerita Suwaibah ni sahih, tuan-tuan. Ya. Cerita ya apa kita panggil ya Halimah As-Sa'diyah itu memang popular. Ya, tapi kalau tuan-tuan buat kajian dari segi hadis, ya, cerita yang mengatakan Halimah Sa'diyah menyusukan Nabi itu ya tak dapat nak disahihkan. Kalau ikut kajian para ulama hadis, dia tak sahih, tuan-tuan. Tapi ceritanya banyak, ya, popular, ya. Maka kita terimalah. Ya, tapi kalau nak kira yang lebih sahih, Suwaibah tu lagi sahih. Confirm dia susukan Nabi, ya, dan dia juga pernah menyusukan Hamzah. Ya, tu confirm, tuan-tuan. Tapi kalau Halimah, ya, ceritanya masyhur tetapi tak sampai ke tahap sahih. Ya, tapi boleh terimalah, ya, kita boleh terima sebab banyak sangat jalan yang menceritakannya, tuan-tuan. Okey, ada apa-apa soalan? Silakan. Ya, sebelum kita masuk lebih detail lagi. Ada apa nak tanya tentang kelahiran tadi, ya? Ada apa? Ustaz, ya. Dalam Quran kan sebut nama Nabi Muhammad SAW dan juga Ahmad. Ahmad tu okey, apa kalau kita guna Ahmad tu kira sama ke ataupun tepat ke nama dia? Sama, ya. Ahmad tu disebut di dalam kitab Injil. Dan Ahmad dengan Muhammad root word dia sama. Root word dia. Root word dia sama, ya. So tak ada masalah, boleh. Okey, tak. Terima kasih, tak. Ya, sama. Ada lain? Silakan. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan boleh tanya, tak ada masalah, ya. Sebab Ustaz, root word dia ham dia, Ustaz. Root word dia ham dia. Ha min dal. Kita tak sebut root word ham, kita sebut ha min dal. Kita pergi huruf satu-satu. Ha, mim dan dal. Ya, kalau ingat balik, ya, kita belajar pada Sabtu baru ni, ya, kita ada perkataan mufsidun. Ya, mufsidun. The root word is fa sin dal, fasad. Fa sin dal. Kalau Kak apa Suharti masih ingat, kita ada mim di depan dan ada waw nun dekat belakang. Ingat tak? Ya, ingat. Okey, ya. Waw nun dekat belakang tu menunjukkan dia plural. Mim dekat depan tu menunjukkan dia adalah noun. Ya, dia punya root word dekat tengah-tengah. Root word is always in the middle of the word. Ya, samalah, ya. Macam Muhammad pun sama, min, ha, dal. 3. Biasanya root word mesti 3 huruf. Ya. Jadi boleh Ahmad, boleh Muhammad, boleh Mahmud, boleh tuan-tuan. Ada 6 atau 7 versi, ya. Tapi yang paling tepat of course Muhammad, nombor 2 is Ahmad.
Ya. Okey, ada apa soalan? Silakan tuan-tuan, biar faham betul-betul tuan-tuan. Ya. Ada apa soalan? Silakan. Ada apa soalan? Shirin, ada apa soalan Shirin? Tak ada Ustaz. Terima kasih. Tak ada ya. Kak Faridah tak ada. Kak Faridah, apa soalan? InsyaAllah tak ada Ustaz. Tapi ada, ada satu je nak tanya lah Ustaz. Ya, ya. Ustaz cakap kan macam, tapi tak ada kena mengenakan kelahiran ni. Saya just teringat kan, orang dulu maknanya kaki diorang kuat ya Ustaz. Boleh jalan pada 8-10 hari in the hot blazing sun. Tapi dia tak berjalan, dia naik unta. Semuanya naik unta Ustaz. Cuma dia bertukar-tukar lah ya. Sebab sometimes dia punya transportation tak cukup. Sebab unta kita tahu ya. Kadang-kadang 6 orang naik unta yang sama. Bukan 6 naik unta yang sama. Ya, 2 orang naik. Kemudian tukar pula 2 lagi naik. Kemudian 2 lagi naik. Dia take turn. Ya? Tapi unta, naik unta jalan tak comfortable Ustaz. Saya pernah cuba Ustaz. Because dia tak macam kuda. Jadi bila bila kita suruh dia lari tu Ustaz, aduh sakit badan Ustaz. Pasal akak tak biasa. Akak tak lahir di negeri di mana unta tu ada. Macam bila kuda dia lari lain tu Ustaz, dia lari macam smooth kan. Tapi unta dia macam tak sedap lah Ustaz. Tu saya Awal zaman dulu dia kuat sikit. Kuat lah badan dia orang. Memang kuat ya. Satu lagi tuan-tuan kena ingat ya, kuda bukan untuk long distance journey. Kuda untuk perang ya, untuk cepat ya betul. Untuk speed betul kuda. Tapi kalau untuk long distance journey, kuda tak survive ya, unta yang survive. Ya, jadi itu dia punya kelebihan. Sebab tu kalau tidak kita tak panggil lah unta tu bahtera padang pasir. Correct. Ya, bahtera padang pasir kan? Ya. Sheep of the dead. Lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini zaman jahiliah ni culture yang ada ibu susu ni popular lah. Tapi semenjak Quran ni turun, kita kan eloknya breastfeed baby sampai 2 tahun. So adakah Quran dulu lepas Quran tu orang masih guna ibu susuan ni? Ibu susuan masih ada. Ibu susuan masih ada ya. Cuma kita pilih ibu susuan tu daripada yang baik-baik lah. Biasanya ibu susuan ni orang kampung. Ya, sebab dulu ya bahasa Arab yang pure di kampung. Sebab itu Nabi bila duduk di kampung Bani Sa'ad, ya, kampung Halimah tu, dia jauh daripada Mekah. Sebab Mekah bahasanya dah bercampur, dia dah corrupted. Sebab Mekah ni dia metropolitan city. Dia trade center. Ya, bila dia trade center, orang Parsi datang, orang Afrika daripada Yaman, bahasa dia tak pure lagi. Tapi bila Nabi dihantar, Hamzah dihantar duduk di kampung Halimah Sa'diyah, bahasa Arabnya masih pure. Ya, dan suasananya mereka sihat, ya, pandai menunggang kuda, pandai menunggang unta, ya, buat kerja-kerja kampung, pandai memanah, maknanya Nabi, ya, sebab Nabi duduk 5 tahun di kampung tu dan Nabi belajar macam-macam benda. Sebab tu Nabi sihat. Ya, dari segi fizikal Nabi very fit, ya. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan bahasa Arabnya, budaya Arab, ya, dan sebagainya. Sebab tu orang dulu memang kampung tu tempat yang bagus untuk menyusu dan membesarkan budak. Tapi zaman sekarang sudah berbeza. Ya, zaman sekarang bahasa Arab dah corrupted dah tuan-tuan. Even orang Saudi pun tak cakap apa kita panggil standard Arabic. Ya, dia banyak guna kolokvial. Jadi tak susah tuan-tuan nak cari. Ya, nak cari tu susah. Ya, sebab di luar kita belajar kat Malaysia, ya, ana, ya, kaifa haluka anta, ya. Tapi kalau pergi negara Arab, tak ada kata kaifa haluka ni, tak ada tuan-tuan. Semua bahasa-bahasa kolokvial, dialek yang dipakai. Ya, sebab tu kadang-kadang belajar bahasa Arab di Malaysia jauh lebih baik tuan-tuan. Ya, sebab kita belajar bahasa buku, kita belajar bahasa Quran. Sebab itu kelas ustaz namakan Quranic Arabic. Ya, Quranic, bukan spoken Arabic, bukan kolokvial Arabic. Ya, kita belajar yang apa kita panggil Quranic Arabic tuan-tuan. Ya, tapi orang barat selalu kata Quranic Arabic ini classical Arabic. Quranic Arabic is not classical. Ya, orang barat yang tuduh, kita tak kata. Quranic Arabic is the standard lah. Ya, is the apa kita panggil, ya, is the most, apa kita panggil istilah dia. Ya, is the most accurate, ya, Arabic language, Arabic version of language, ya.
Jadi maknanya apa kita panggil ya? Apa ni kita panggil the best version of Arabic language is Quranic Arabic ya. Sebab bahasa Quran ni Allah jaga. Ya. Inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, az-zikir, dan kamilah yang jaga dia. Tak seperti mana Taurat dan Injil boleh berubah, Quran tak boleh. Itu kalau Ustaz boleh detailkan. Ya, ada lain silakan. Ustaz, orang dulu kan Ya. tak kerja, the wife kan. So kenapa dia kena bagi pada orang lain untuk susukan anak dia, bukan dia sendiri yang menyusukan Ustaz? Apa ni, siapa kata orang perempuan tak kerja? Khadijah tak kerja. Khadijah perempuan paling kaya, takkan tak kerja? Tapi ibu Nabi Muhammad tak kerja kan? Ya, pasal kita tak tahu cerita penuh. Kita kan tak tahu cerita penuh. Ya. Jadi sebahagian wanita-wanita Arab tu, ya, mereka bekerja. Ya. Paling kurang mereka buat kerja-kerja sukarela. Sebab bila jamaah haji datang, jamaah umrah datang, ya, yang melayan mereka bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun melayan mereka. Orang umrah datang every day. Orang haji setahun sekali, betul. Sebab dia annual punya festival, ya, annual gathering. Tapi umrah, ya, every now and then orang datang. Jadi mereka bukan bekerja untuk dapat gaji, tapi kerja secara sukarela, voluntarily basis. Sebab itu orang Mekah ni popular, tuan-tuan. Orang Mekah ni disukai, ya, disayangi sebab mereka banyak buat kerja tu secara sukarela. Termasuk mak Nabi, tuan-tuan. Ya, jadi yang itu mungkin, ya, macam kita kata mak kita tak bekerja. Mak kita kerja, tuan-tuan, 24 jam kerja. Ya, cuma bukan kerja yang dapat gaji macam kita faham. Bukan kerja macam Kak Faridah jadi head of HR dekat apa kita panggil, ya, bank muamalat contoh, bukan macam tu. Ya, tetapi macam tadilah, ya, yang bekerja ramai dan kebanyakan mereka ni terlibat di dalam melayan jemaah haji dan umrah. Itu pasti, tuan-tuan. Sebab mereka orang Mekah. Ya. Okey, boleh Okey. Ya. Ya, ada lain silakan tuan-tuan. Bagi faham, ya. Apa lagi? Ada, tak ada? Ustaz, nak tanya, ada comparison dengan perempuan Mekah dengan Madinah yang Pasti. one of the stories tu cakap bila perempuan Mekah datang Madinah, they become more outspoken and all that. Betul. Betul. Maknanya kalau sepatutnya outspoken tu yang bekerja, yang whatnot lah. Tapi now Ustaz is saying that orang Mekah pun bekerja. Tapi bekerja sukarela. Bekerja sukarela, dia tak ada gaji tetap. So macam orang Madinah, perempuan Madinah tu kerja apa Ustaz? Perempuan Madinah kerja pasar. Mereka kerja pasar, mereka kerja kebun, ya. Sebab contoh kita kata contohnya ialah Asma. Ya, Asma binti Abu Bakar, orang Mekah. Ya, dan mereka bertugas melayan jemaah haji dan umrah, ya. Tapi mereka buat tu semata-mata lillahi ta'ala aja, fisabilillah lah. Tapi bila Asma pindah ke Madinah, dia bekerja di ladang suami dia. Dia dah mula ada pegang duit dah. Dah mula pegang duit. Ya, begitu juga perempuan-perempuan lain yang bekerja ni. Dia pegang duit tu yang vokal tu. Pasal dah ada duit. Ya, dulu kan suami bagi kan. Jadi dia tak vokal lah sangat. Sekarang dah ada duit. Dah ada apa kita panggil, ya. Dah ada simpanan sendiri, dah ada duit dalam poket kita kata, dan sebab tu mereka lagi vokal. Ya, lagi outspoken. Betul, ya. Okey, lain? Tuan-tuan, apa lagi? Ya, kalau tak ada, cuba tengok, ya. Jadi Nabi di Mekah. Ya, tuan-tuan boleh tengok di Mekah ni. Dan apa, ya. Kalau tuan-tuan tengok di Mekah dan dia dekat dengan Bani Sa'ad ataupun Banu Sa'ad. Nanti Dazlia tanya Ustaz, ya, Banu dengan Bani sama ke beza? Sama. Ya, sebab tu Banu Israel pun boleh, Bani Israel pun boleh. Banu Sa'ad boleh, Bani tak ada beza, tuan-tuan. Ya. Dia beza, dia macam Zulkarnain sama, tuan-tuan. Dia bentuk tu. Ustaz tak cerita lagi ni Banu ni, ya. Tapi dia boleh duduk Banu dengan Bani. Boleh, ya. Banu. Ya. Dan Bani sama, tuan-tuan. Ya. Dua-dua merujuk pada makna the children of Sa'ad. Sa'ad ni adalah kabilah Badui yang duduk kat sini, Bani Sa'ad. Ya. Jadi kalau tuan-tuan Mekah, tuan-tuan naik kapal terbang, tuan-tuan mesti landing, ya. Kapal terbang akan landing di Jeddah. Ya.
Jeddah tu ya, tuan-tuan akan apa kita panggil terus pergi ke Mekah lah ya. Dan dalam perjalanan tu biasanya kita akan lalu kawasan ni ya. Kita akan lalu dekat-dekat kawasan kampung di mana Nabi dibesarkan. Banu Sa'ad ni tuan-tuan, kawasan dekat dengan, kalau kita boleh sebut ya, kawasan dekat dengan ladang apa ni unta. Tempat tuan-tuan pergi ya, minum susu unta tu ya secara fresh ya, di ladang tu. Kalau dulu boleh pergi kan, sekarang tak boleh lah ya. Dan dia perjalanan nak pergi ke Hudaibiyah juga. Somewhere there tuan-tuan. Ya. Kalau ke utara tuan-tuan akan jumpa Tan'im lah ya. Pasal tuan-tuan nak daripada Madinah kalau datang daripada utara masuk desert highway, tuan-tuan akan lalu Tan'im. Daripada Tan'im baru sampai Mekah. Ya, dia tak ada jalan lain tuan-tuan. Memang itulah jalan dia, Tan'im. Ya. Kalau orang buat haji, dia akan pergi ke selatan Mina. Kita dah sebut itu kan. Ketika Nabi datang ke masa buat haji, Nabi punya final destination is what? Apa Kak Suharti? Final destination Nabi masa haji is Arafah. Arafah, ya. Arafah yang paling selatan. Pasal apa bukan Mina? Pasal Mina bukan paling jauh. Ya. This is Makkah, ya. Kita pergi further down jumpa Mina, further down lagi kita jumpa Muzdalifah, ya. The furthermost down ialah apa? Ya, adalah Arafah. Arafah paling jauh. Ya, sebab itu bila Nabi keluar daripada Madinah, Nabi niat Arafah. Selagi tak sampai Arafah, Nabi masih boleh qasar dan jamak. Bila sampai Arafah, masih boleh qasar jamak. Kemudian daripada Arafah nak balik, Nabi reset. Kosong balik tuan-tuan. Ya, so boleh jamak qasar lagi lah. Macam kita dah bincang panjang lah ya dalam bab Bulughul Maram. Okey ya, ini cerita Nabi tadi ya. Ada benda yang Ustaz tak sebut ya. Ni ada beberapa perkara yang boleh kita sentuh di sini. Antaranya ialah tradisi Arab ni. Ya, pasal apa mereka hantar anak-anak ya ataupun bayi di pedalaman. Yang pertama, cuaca dan iklim ni bersih. Ya, sebab tu Nabi, tuan-tuan ya, Nabi kita kata menghirup udara segar. Ya. Nombor 2, akhlak penduduk desa belum tercemar. Memang orang kampung bagus-bagus tuan-tuan, elok. Ya, dulu kita tengok ya, mak bapak ya masa cuti sekolah hantar anak balik kampung. Ya, sebab kampung belum tercemar lagi, tapi sekarang kampung kadang-kadang lagi hebat daripada bandar. Apa yang tak ada di kampung, ya. Jadi semua ada tuan-tuan sebab dengan teknologi lah, ya, dengan kita kata apa, dengan internet, ya, TV, ya, semua apa ni, apa kita panggil, ya, astro dan sebagainya, tak ada beza duduk bandar dengan duduk kampung. Ya, cuma duduk bandar, ya, tuan-tuan tak dengar bunyi ayam berkokok, tuan-tuan tak dengar bunyi cengkerik. Kalau rumah ustaz ni, ya, cengkerik pun boleh dengar, ayam pun boleh dengar. Ya, tetapi apa ni, apa kita panggil, ya, internet punya connection kat mana-mana pun boleh dapat. Cuma kadang-kadang terganggu sikitlah, ya. Tapi yang lain tak ada masalah. Okey. Ya. Kemudian C, menguatkan fizikal kanak-kanak, betul, ya. Nabi very strong tuan-tuan. Ya, maknanya Nabi ni cekap, Nabi ni tough, ya, badan dia. Dan memahirkan bahasa Arab yang pure, yang tulen. Ya, yang standard. Bahasa Arab dulu yang standard duduk di kampung, sekarang tak boleh tuan-tuan. Ya, sekarang tak boleh. Ya, jadi dia punya apa kita panggil? Dia punya tujuan menghantar anak-anak ni, ya. Bukan kata Aminah tak boleh menyusukan. Tuan-tuan kena ingat mereka ni golongan bangsawan tuan-tuan. Ya, golongan bangsawan dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya, macam kita lah tuan-tuan, ya. Walaupun macam anak raja, cuba kita Mekah ni dia tak ada raja, tapi mereka ni bangsawan. Mereka ni macam apa kita nak panggil, noble family lah. Dia bukan royal family tapi noble family. Ya, yang jaga Mekah, ya, yang terlibat sibuk dengan urusan apa ni jemaah haji umrah, ya. Sebab tu mereka punya apa kita panggil, ya, mereka punya kehidupan tu disibukkan dengan tadi tuan-tuan. Dan of course mereka bantu keluarga mereka juga, ya, berniaga, sebab orang Mekah ni berniaga. Cuma kita tak dengar lah orang perempuan travelling bersama dengan suami tu, tak dengar. Ya, tapi sudah tentu, ya, bila barang-barang tu dibawa balik ke Mekah, mereka berniaga. Ya, sebab Mekah ni memang trade center tuan-tuan. Mekah ni memang trade center. Ya, jadi itu dia punya gambaran, ya, kalau tuan-tuan boleh fahami, ya. Okey, ada apa lagi tuan-tuan? Silakan. Ada apa? Tak ada Ustaz. Tak ada, ya. Orang lain apa soalan, ya? Ni tentera bergajah, ya. Ni kalau kita boleh tengok yang tentera bergajah. Ya, Ustaz kecilkan sikit.
Tentera bergajah daripada Sana'a, ya. Tentera bergajah, ya. Jadi tentera bergajah daripada Sana'a, daripada Yaman, mereka pergi ke utara, ya. Mereka pergi ke utara. Nak sampai ke Taif, ya, daripada Taif mereka pergi ke Mekah. Ya, jadi bila mereka sampai di Arafah tak ada masalah lagi. Tapi bila mereka mula sampai, ya, mereka mula sampai di mana? Ya, di selepas Muzdalifah. Ya, Muzdalifah nak masuk Mina, masa itulah Allah hantar tayran ababil. Ya, Allah hantar, ya, tayran ababil. Ya, ayat yang ketiga. Ya, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, ya, Allah telah utus alaihim ke atas mereka. Mereka itu ialah ashabul fil. Ya, ni ashabul fil, tentera bergajah. Al-fil merujuk pada gajah. Ya, ni ada tadi Ustaz, saya tertinggal tadi, ya. Peristiwa bergajah ni, tentera bergajah berlaku 55 hari sebelum Nabi lahir. Maknanya Nabi belum lahir lagi. Ya. Sebab itu buku-buku sirah biasanya akan cerita tentang surah surah Al-Fil. Kerana Nabi lahir 55 hari selepas daripada peristiwa ni. Ya. Jadi bila Allah tanya Nabi, tidakkah kamu melihat, kamu mengetahui, kamu memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Memang Nabi tak tengok, tuan-tuan. Tapi pasal apa Nabi boleh cerita balik? Sebab Allah turunkan surah ni. Ya, Allah turunkan surah ni, ya, 5 ayat, dan Nabi memahami, ya, daripada wahyu Allah. Macam mana Allah buat mereka ni gagal, tuan-tuan? Ya, kerana Allah utus tayran. Tayran, ya, merujuk kepada burung. Ya, ababil bukan nama burung. Ababil adalah cara bagaimana, formation bagaimana burung tu datang. Ya, jadi burung yang datangnya berbondong-bondong, maknanya datang sebab burung dia tak datang seekor-seekor, melainkan dia burung predator. Ya, tuan-tuan tahu kan? Ya, burung terbahagi dua macam binatang lain juga, dia ada predator dan prey. Kalau predator dia seekor-seekor, macam burung helang contoh kan. Dia datang bersendirian. Dia apa kita panggil, ya, dia individual. Tapi kalau burung-burung yang prey ni, ya, burung-burung mangsa ni, mereka akan datang bersama dengan kawan-kawan mereka. Dia tak akan terbang seekor-seekor, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita selalu sebut apa? Ya, birds of the same feather flocks together. Ya, takkanlah, ya, orang putih buat apa kita panggil perumpamaan macam tu. Ya, saja-saja suka-suka dah. Itu daripada observation, tuan-tuan. Mereka observe tengok kan, ya, burung-burung. Termasuklah burung hudhud yang menghantar surat kepada Balqis, ya, dalam surah 27 kan, surah An-Naml. Ya. Jadi hudhud tu dia tak pergi seekor-seekor sebab dia bukan predator, tuan-tuan. Burung hudhud bukan predator. Ya, sebahagian sebut burung hudhud tu adalah dia macam jenis apa kita panggil, ya, burung burung belatuk, Apa burung belatuk in English apa Kak Mai? Atau Kak ataupun woodpecker ke? Woodpecker. Ya. Tak dengar? Woodpecker, Ustaz. Ya, betul, woodpecker. Ya, betul lah tu Kak Mai jawab. Kak Faridah pun dah betul kan? Dah confirm kan? Dulu ada kartun kan, ya? Woody Woodpecker. Dulu masa Ustaz kecil-kecil dulu, ya. Ya, ada. Jadi Saya suka cerita tu. Jadi woodpecker ni, tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa, ya, woodpecker ni pagi-pagi sebelum subuh, ya, dia ada di pokok pokok tin. Ya, pokok zaitun, bukan tin, pokok zaitun. Ya, bila kita masuk dalam kawasan Masjid Aqsa, tuan-tuan akan tengok ada beratus-ratus pokok zaitun. Ya, dan Imam Masjid Al-Aqsa, ya, bagi tahu Ustaz, ya, bahawasanya dekat dengan dia punya pejabat dalam kawasan Masjid Aqsa, memang boleh tengok, ya, burung hudhud ni pagi-pagi. Ya, woodpecker ni boleh tengok pagi-pagi, tuan-tuan, ya. Tapi kalau kita datang kita datang dah siang, tak nampak lah. Ya, tapi kalau kita datang sebelum subuh, ya, kita akan dapat tengok, ya. Tapi kena pergi dekat pejabat dia, dekat dengan pejabat dia. Pejabat tu kat bawah, ya, kita dekat sebelah atas biasanya. Kita nak pergi Dome of the Rock tu sebelah atas, ya, sebab kawasan tu luas. So ada hudhud tu tadi, ya. Okey, jadi kalau kita tengok terjemahan ayat 3 pun, dan dia, yakni Allah, mengirimkan kepada mereka, yakni tentera bergajah, burung yang berbondong-bondong. Maknanya yang datang in group. Ya, jadi bukan nama burung. Ya, ababil adalah formation dia. Ya, dia datang ramai-ramai, tuan-tuan. Ya. Kemudian apa mereka buat? Ayat 4, tarmihim bihijaratim min sijil.
Ya, burung-burung ini ya, mereka melepaskan batu ya yang berasal daripada tanah yang terbakar ya, min sijil. Ya, cuma bagaimana mereka bawa tak terbakar ke tangan itu jangan tanyalah tuan-tuan. Itu bukan kerja kita. Ya, itu tak payah pening tuan-tuan fikir. Faja'alahum, lalu Allah jadikan tentera-tentera ni ka'asfin, seperti asfin. Asfin adalah daun. Ya, makul yang dimakan. Dimakan oleh siapa? Allah tak sebut. Ya, kerana dia bukan dimakan macam kambing makan. Kambing makan semua tuan-tuan. Ya, tapi dia dimakan oleh, tengok dalam kurungan, ulat. Kerana bila ulat makan daun, dia tak makan semua. Tapi dia makan, dia lubang-lubangkan. Ya, jadi berbeza. Macam itulah keadaan tubuh ya, tentera bergajah yang seperti dimakan, ya, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ya, sebab tu dia punya daging dia luluh tuan-tuan. Ya, daging dia tu, daging tubuh dia tu luluh macam kena wabak penyakit. Ya, jadi macam kita kata orang yang kena biological weapon. Ya, jadi bila kena apa ni kita panggil ya, apa kita panggil, dia punya itulah ya, gas ke apa semua sebagainya, dia punya tubuh dia rosak ya, daging dia hancur, tubuh dia rosak lah tuan-tuan. Ya, dan kita tengok di itulah ya, macam kesan kepada apa kita panggil ya, di Vietnam contoh ya, macam mana Amerika buat di Vietnam ya, dan juga kesan kepada of course Amerika buat di Hiroshima dan Nagasaki lah ya. Maknanya sampai sekarang masih ada lagi kesan anak-anak yang lahir dalam keadaan cacat ya. Cuba kita bayangkan ya, betapa hebatnya dia punya tu ya, dia punya kesan dia. Itu yang manusia buat, yang Allah buat, dah tentu lebih hebat lagi tuan-tuan. Okey, ada soalan silakan tuan-tuan ya. Ada apa nak tanya? Cerita Israeliat ke yang konon, nak konon lah, yang batu tu yang bird bawa tu ada nama orang yang dia nak lemparkan tu. Kalau yang batu dilemparkan tu, itu cerita Nabi Lut. Itu ada dalam apa ya, kita ada bincang ya, apa ni dalam surah apa tu ya, dalam surah itu, dalam suratul A'raf ada ya, ataupun dalam surah Hud ada cerita. Itu yang batu yang ada nama. Maknanya batu tu akan tuju kepada orang tersebut. Ya, tapi itu dalam cerita kaum Sadum ya, bukan cerita ni. Kalau ada juga cerita maknanya tak sahih lah. Okey. Ya, bukan cerita tentera bergajah. Ya, itu cerita kaum Sadum. Memang ada batu tu yang dia panggil apa? Batu yang dah ada nama dah, musammayat. Musammayat tu maknanya yang dah ada nama-nama dia. Siapa nama fulan bin fulan, batu tu akan tuju kat situ. Ya, macam kita kata peluru berpandu lah. Ya, seolah-olah macam tu. Okey, ada lain tuan-tuan? Kalau tak ada, tuan-tuan akan tanya ya, apa ni, Abraha tu siapa dia? Dia adalah bukan Raja Habasyah ya. Beliau adalah gubernur, lebih tepat lagi gubernur. Ya, di Yaman, maknanya dia orang mana? Dia adalah orang Afrika, dia adalah Eritrean, Ethiopian dia tuan-tuan. Dia sebab tu kulitnya hitam. Ya, dia orang Yaman tak kulit hitam, melainkan orang Yaman yang mixed marriage. Ya, yang kahwin dengan orang Afrika tu ya, mungkin hitam sikitlah. Ya, telah membina sebuah gereja besar di Sana'a. Gereja itu dipanggil Al-Qalis ya, betul. Tujuan dibina gereja tu untuk menyaingi Kaabah sebab dia tengok dari segi tourism. Ya, dia nampak daripada segi tourism tuan-tuan. Dia nak alihkan pandangan masyarakat Arab ya, supaya datang ke apa kita panggil ya, datang ke Yaman ya, jangan fokus kepada Mekah semata-mata. Jadi projek Abraha telah menimbulkan kemarahan bangsa Arab. Sebab Abraha African ya, orang Yamani ni mereka Arab tuan-tuan. Maka pada suatu malam ada seorang Arab memasuki gereja tersebut dan buang najis dalam dia. Ini menimbulkan kemarahan Abraha. Beliau mengumpulkan 60,000 bala tentera. Ramai tuan-tuan. Cerita ni tuan-tuan boleh jumpa juga dalam Ar-Rahiqul Makhtum, The Seal Nectar, sama tuan-tuan. Berserta dengan 13 ekor gajah. Ada satu lagi pendapat, kata Syekh Mubarak Furi, 9 ekor. Maknanya bukanlah 60,000 tentera naik gajah. Ya, jadi sebahagian mereka adalah penunggang kuda, ada yang naik unta ya. Maknanya ada cavalry juga ya, dan ada infantry, tentera berjalan kaki pun ada ya. It's a combination lah. Bukan makna 60,000 tentera, 60,000 naik 60,000 gajah. Mana nak cari tuan-tuan? Gajah bukan binatang yang apa macam kambing, macam biri-biri, tu banyaklah ya. Jadi berita kemarahan tentera Abraha menimbulkan ketakutan orang Arab. Ya, mereka tak berani lawan sebab 60,000 tentera tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang ya.
Jadi mereka pergi ke celah-celah bukit, tengok daripada jauh. Abdul Muttalib bersama pimpinan Quraisy berdoa di pintu Kaabah, ya. Maknanya di Multazam. Sebab antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah, tengah-tengah tu dipanggil Multazam. Jadi maknanya orang Arab dulu lagi, sejak zaman Nabi Ibrahim, telah tahu bahawasanya Multazam tu tempat mustajab doa. Ya, tempat mustajabat, ya, tempat yang mustajab doa. Banyak lagi tempat lah, ya, Hijr Ismail, pintu Kaabah, ya. Jadi antara yang paling mustajab sudah tentu adalah di Multazam, tempat yang sangat sempit. Ya, tuan-tuan pun dah tahulah tempat tu kan. Jadi beliau, ya, memohon supaya Allah bantu. Ya, bila Abrahah dan tenteranya menghampiri kota Mekah, tiba-tiba gajah yang ditunggang mereka tidak mau bergerak ke Mekah, ya. Maknanya dia tak nak pergi ke utara, mereka daripada selatan, ya. Tapi kalau dialihkan ke Yaman, gajah tu terus berlari, ya. Jadi maknanya dia, gajah pun tahu, ya, nak robohkan Kaabah ni rumah Allah, Baitullah. Gajah pun tak nak, tuan-tuan. Ya, tapi manusia tak faham. Ya. Dalam keadaan kelang kabut, Allah menghantar tenteranya, burung ababil, ya. Maknanya burung yang datang dalam bentuk ababil, berkumpulan, ya. Batches, tuan-tuan. Ya. Dia bukan ababil dengan makna nama, bukan, ya. Jangan salah, ya. Beza dengan hudhud tu. Hudhud tu memang nama atau jenis dia. Setiap seekor bawa 3 biji apa semua, ya. Jadi macam mana pula dia tak terbakar, ya. Itu bukan urusan kita lah, tuan-tuan. Tuan-tuan terima saja, ya. Tiada seorang pun tentera Abrahah dapat melepaskan diri, melainkan sekumpulan yang bawa Abrahah balik. Ada yang selamat, ya. Cedera parah juga, tapi selamat bawa balik Abrahah. Abrahah pun teruk kena. Sampai saja di apa kita panggil, di negeri dia, di Yaman, ya, penderitaan, jari-jari keguguran. Dan bila sampai di sana, jantungnya terburai, dadanya lalu mati. Memang matinya di Yaman. Sebab itu orang Yaman tidak ada yang berani nak serang Kaabah untuk kali kedua, tak ada, tuan-tuan. Sebab, ya, Allah tunjuk kematian Abrahah itu depan mata mereka. Dan peristiwa ini berlaku 55 hari sebelum kelahiran Nabi. Ya, tu cerita dia. Okey, ada apa soalan? Silakan. Ada apa, tuan-tuan? Tadi Ustaz cakap Ya. jantung Abrahah tu terburai. Bukan Ustaz yang cakap, ni buku ni lah, ya. Jadi tak adalah jumpa dalam mana-mana kitab kan, tapi kitab teks hadis tu tak terjumpa lah, tapi maksudnya mati dalam keadaan ngeri lah. Ya. Ya. Jadi makna kalau perutnya terburai mungkin kan, ya. Ustaz faham, tuan-tuan, jantung terburai macam mana kan? Ustaz tak tahu. Ya, ini Ustaz baca daripada Tengah nak imagine, teruk betul Ustaz, Masya-Allah. Terburai dari dadanya, ya. Maknanya dadanya lah, ya. Macam orang kata perut terburai kan, ya. Macam itulah kot, ya. Tak apalah, ya. Dia tak adalah signifikan sangat, tapi yang pasti mati dalam keadaan ngeri. Ya. Sebab dia punya apa? Dia punya apa kita panggil, daging dia luluh kan. Okey, tuan-tuan, ya. Kalau tak ada apa, kita buat kesimpulan sajalah, ya. Ustaz nak sebut Maulid. Excuse me, Ustaz. Ya. Burung Ya. tu burung apa Ustaz cakap tadi? Burung hudhud Tak, burung hudhud yang cerita Nabi Sulaiman. So yang ini burung yang buat formation ni Tak tahu. ada nama tak? Sebab tak tahu, tak ada cerita, ya. Tak ada ada tahu cerita, nama. kan? Tapi yang pasti dia adalah burung apa? Dia bukan burung pemangsa, dia bukan predator, dia prey. Apa Dia jenisnya kita tak tahu. burung kecil-kecil dengan Ustaz. Dia bukan predator lah. Predator burung besar kan. Ya. Tapi kalau ababil tu maknanya formation macam mana Ustaz? Dia datang tu berkumpulan, ya. Dia datang tu group by group, ya, batch by batch. Ya, datang dalam bentuk. Itu boleh tengok dalam YouTube ajalah, ya. Tengok apa ni birds formation macam mana. Ketika migration, ya, masa musim panas dan musim sejuk tu. Macam V-shape tu lah, V-shape tu. Macam V-shape lah, ya, macam dalam bentuk sayap tu lah. Itu kena tanya Datuk Azizul lagi tahulah kot. Datuk Azizul, komen sikit Datuk Azizul. Macam mana pengalaman Datuk Azizul tengok burung dekat dalam Arrowhead Formation lah, Arrowhead Formation. Dia mana sini dia akan formasi dia serupa macam orang kata ke berjumpa target kan di Arrowhead. Dia menajam lah, gitulah rasa-rasa. Arrow apa Dok? Arrowhead. Macam V-shape tu lah. Ya. InsyaAllah. Okey, ya. Itulah, ya. Jadi macam apa kita panggil, ya, macam yang Datuk Azizul sebut itulah, ya, itulah. Ya, untuk detail kena tanya dia lah, dia lagi mahir lah, ya. Okey, lain ada apa lagi tuan-tuan? Ya, banyak ada benda Ustaz sebut malam ni, ya. Takut tuan-tuan rasa terlalu banyak lah. Tapi nak buat macam mana, ya? Kena ceritalah, ya.
Jadi secara umum, ya, orang tanya pula maulid ni, ya, betul ke? Dulu kan orang panggil maulud, sekarang orang panggil maulid. Yang mana satu betul? Maulid lah betul. Sebab in Arabic, maulud tu min waw lam waw dal. Maulud tu maknanya apa? Maulud tu maknanya baby. Jadi masa Nabi lahir betul lah maulud. Tapi setelah Nabi dewasa, takkan panggil maulud lagi. That's why orang tukar kepada maulid. Ya, what does maulid mean? Ya, maulid maknanya hari kelahiran. Ya, Nabi punya birthday lah, ya, Nabi punya kelahiran tu. Itu dipanggil maulid, ya. Nanti orang tanya pula, maulid ni boleh ke kita rayakan? Of course, Nabi tak buat lah tuan-tuan, pastilah. Ya, Nabi tak pernah buat, sahabat-sahabat tak pernah buat, ya. Ini dibuat kemudian, ya. Dan sebahagian menyebut dibuat pada zaman Mesir dulu. Zaman Zaman Khalifah, ya, kerajaan Fatimiyah, ya, kerajaan Syiah tuan-tuan. Ya, jadi dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya, kita kata secara umum, ya, ceramah-ceramah dibuat, ya, sempena mengingati balik, nak bagi tahu orang supaya kita ni balik faham cerita Nabi, ya, Nabi tu lahir di mana, keturunan Nabi mulia, ya, kemudian apa sebab Allah turunkan Nabi, Allah lahirkan Nabi, ya, kita balik-balik, ya, dan sejauh mana kita ni rapat dengan Nabi, ya, dan antara benda yang kita kena faham ialah Nabi punya ajaran tu kita dah buat ke belum? Ya, berselawat, of course kita kena selawat, ya, termasuk hari Jumaat kita banyakkan selawat, ya, kita banyak mengingati Nabi, betul. Tapi mengingati Nabi tu melalui apa? Mempelajari hadis-hadis dia lah. Hadis-hadis Nabi, belajar sirah, dan bila kita dapat semua maklumat tu kita amalkan. Ya, macam Ustaz selalu sebutlah benda-benda basic kan, ya. Kita kata kita sayang Nabi. Tapi bila kita keluar rumah, kita tak ada pun baca macam Nabi baca. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla. Ya, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Ya, ini semua doa-doa yang Nabi ajar. Kalau tuan-tuan tak dapat semua pun, 1-2 jadilah tuan-tuan. Ya, kemudian naik kenderaan, ya, naik kenderaan, lepas bismillah apa baca? Takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallazi sakhkhara lana haza, ya. Ni benda-benda basic yang kita kena amal lah. Nak makan, selepas makan nak masuk tandas, keluar tandas, ya, bacaan nak masuk rumah, keluar rumah, ya, semua benda-benda basic yang kita kata Nabi ajar pada kita. Nak tidur malam, ya, apa yang perlu baca, lepas solat macam mana. Jadi kita mengingati Nabi itu dengan cara kita mempelajari, ya, ajaran Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi, the do's and the don'ts, ya, kemudian kita amal dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hanya selawat, kita hanya sebut aku cinta Nabi, aku sayang Nabi, ya, tetapi dari segi ajaran Nabi kita tak amal, so dia tak, it defeat the purpose lah tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu para ulama kata kalau tujuan kita, ya, walaupun memang tak ada maulid tu, tak ada, ya, nak buat Nabi tak buat, ya, tapi kelahiran Nabi betul tak betul. Kalau tujuan dia macam kita buat malam ni, ya, untuk mengingatkan balik, bagi tahu balik, oh macam ni rupanya, oh baru kita tahu mak Nabi tu rupanya Bani Zuhrah. Bani Zuhrah tu adik-beradik dengan apa kita panggil, ya, Bani Bani Qusay, ya, dan bapa dia Kilab. Oh, maknanya daripada keluarga yang sama jugalah. Kita dah tahu dah. Ya, Khadijah, kita kata Khadijah dia bukan Bani Hashim. Yes, Khadijah bukan Bani Hashim. Ya, tapi moyang Khadijah tu ialah Bani Abdul Uzza. Abdul Uzza tu adik beradik dengan Abdul Manaf, moyang Nabi yang ketiga. Jadi maksudnya kita dah tahu dah, ya. Macam tu rupanya susunan dia. Ya, dan bila orang tanya kita peperangan tentera bergajah datang berapa ramai? Ya, nanti kita kata tentera bergajah ramai. Ya, bagilah berapa ramai? Adalah dalam 1000. 1000 apa tuan-tuan? 60,000. Ya. Orang pun tanya, nanti cucu kita tanya, 60,000 tentera tu berapa ekor gajah apa tok, ya, ataupun opah? Kita kata 60,000 gajah. 60,000 tentera, mestilah 60,000 gajah. Mana nak cari gajah tuan-tuan? Yaman bukan negeri yang ada gajah. Jadi gajah tu datang dari mana tuan-tuan? Tentulah gajah tu datang daripada seberang. Ya, gajah tu datang daripada seberang. Ya, datang daripada mana? Ya, daripada sebelah sinilah. Ya, kita kata bawah ni, ya, daripada Eritrea tu. Sebab cuba tengok Yaman kan, ya. Yaman dengan Eritrea tu dia apa kita panggil? Dia sebelah menyebelah lah. Ya, dia apa kita panggil, ya, dia punya cerita dia berjiran. Ya, ni Yaman ni kan.
Di bawah ni Habasyah ni kita kata. Habasyah ni luas tuan-tuan. Ya, Ethiopia, Eritrea, Somalia. Ya, ni bawah ni Djibouti. Ya, ni semua kawasan ni. Dan nak hantar ke Yaman sebelah tu je. Ya. Kalau tuan-tuan tengok daripada Mesir ataupun Sudan nak pergi ke Mekah, oh tu jauh, nak kena seberang berapa hari perjalanan dengan kapal. Tapi kalau di hujung ni, ya dekat dia punya tip ya, apa kita panggil ya, yang ni peninsula Arab ya, yang ini Afrika ni. Ini dekat tuan-tuan, tak jauh ni. Ya, mungkin beberapa jam perjalanan dengan kapal dah sampai dah. Ya, jadi di situlah mereka hantar. Ya, gajah dah tentu daripada Afrika tuan-tuan. Jadi itulah macam itulah cerita dia. Jadi kita kena faham lah, kena tahu. Dan tujuan of course ya kita belajar mengingati Maulid ni ya untuk macam tadilah ya. Kita amal sunnah Nabi. Ya, antara sunnah Nabi apa? Ya, antaranya ialah puasa sunat. Kita kata apa? Puasa sunat 3 hari sebulan. Ya, 13, 14, 15 dan nak masuk dah ni. Ya. Jadi maksudnya hari apa? Besok pagi ini malam ni dah 12 Rabiul Awal. Maksudnya Rabu, Khamis, Jumaat tu ya hari putih. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita kena usahalah. Kalau tak tiap-tiap bulan pun ya kita kata kena usaha. Ni bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, kita cuba buat 13, 14, 15 puasa hari putih. Barulah kena tuan-tuan. Barulah betul belajar sirah, cinta Nabi kan. Sebab kita dok kata kita cinta tapi kita tak buat pun macam Nabi suruh ya. Kalau tak pun kita kata saya 13, 14, 15 payah sikit bulan ni Ustaz. Tapi insya-Allah apa kita panggil, tadi saya dah puasa Isnin ya, ataupun tadi tak sempat tapi Khamis ni saya puasa ya. Mudah-mudahan walaupun tak dapat puasa 3 hari, Khamis tu puasa sebagai contoh ya. Paling kurang kita mana-mana yang kita mampu amalkan ya, the best that we can do kita buat tuan-tuan. Barulah betul ya kita mengamalkan sunnah Nabi tu. Kalau tidak sekadar baca-baca dan belajar-belajar macam tu je lah tuan-tuan, tak nak lah ya. Okey, ada apa silakan sebelum kita tamat ya. Fadilat tak sama lah Ustaz kan, hari putih dengan puasa Isnin Khamis. Ya, Isnin Khamis tiap minggu boleh ya kan. Puasa 13, 14, 15 sebulan sekali je. Yalah, fadilat dia tak sama Ustaz kan. Dia tentulah ya. Tapi masing-masing ada kelebihan. Hapuskan dosa setahun. Apa fadilat dia Ustaz? Tak ada ya, tak ada cerita hapus dosa tu, tak ada. Cuma dia sebagai satu bentuk kebiasaan Nabi je lah. Ya. Oh, sebab yang bukan 3 hari semua, tu. Bukan semua ibadah ni Nabi sebut dia punya fadilat. Ya. Macam puasa hari Arafah tu sebut. Ya, apa 2 tahun berturut-turut. Ya. Macam puasa 10 Muharram sebut. Hapus yang tahun lepas. Puasa Ramadan sebut. Ya. Tapi puasa Isnin Khamis dengan 13, 14, 15 Ustaz tak dengar lah pula. Ya. Tak tahulah kalau ada ustaz-ustaz lain bagi tahu. Tapi setakat yang Ustaz tahu, dia tidak ada fadilat khusus. Cuma sebab Nabi amal, kita buatlah. Ya, sebab puasa Isnin Khamis dia berjarak. Ya, kesan puasa sehari itu sedikit berbeza dengan puasa yang berturut-turut. 13, 14, 15 tu kita kata dia berturut-turut. Ya, tu medically speaking tu adalah doktor-doktor pakar yang cerita kelebihan 13, 14, 15 tu. Ya, terutamanya dia pertengahan bulan sebab bulan penuh. Ya, dan ada tak kesan bulan penuh pada tubuh kita yang perut kosong? Ada. Itu kena dengar medical doctor lah cerita. Ustaz tak pandai lah nak detailkan. Ya. Sebab beza kita puasa awal bulan, ujung bulan dengan pertengahan bulan. Dia ada beza. Ya. Sebab apa? Ya. Sebab macam itulah ya, kita kata macam air pasang kan. Air pasang pertengahan bulan. Ya. Pertengahan bulan juga kita kata binatang-binatang ya. Berhubungan ya antara jantan betina ya. Dan biasanya kalau sotong pun ya macam bertelur kita nak cari telur sotong ya. Macam 13, 14, 15 ni kan ya. Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau kita pergi pasar ya pada hari Sabtu sebagai contoh ya, sotong yang kita beli tu kebanyakannya tu ada telur. Tapi kalau kita pergi awal bulan atau ujung bulan biasanya tak ada telur. Kalau ada telur juga tu makna frozen lah tu. Dah boleh agak dah tuan-tuan. Ya, so macam itulah. Ya, Ustaz tak tahu dia punya kelebihan. Ya, cuma fadilat maksudnya kelebihan tu pastilah kan. Tapi fadilat yang Nabi sebut secara detail Ustaz tak tahu. Ya, melainkan tuan-tuan pernah dengar daripada mana-mana, tolong share lah. Okey, ya, ada lain silakan. Ada apa lagi? Tuan-tuan. Ustaz ada dialog dengan Abraha dengan Abdul Muttalib kan pasal dia minta balik unta dia or something.
Ya, betul. Dan Abraha cakap kenapa awak tak mention yang Kaabah tu. Abdul Muttalib kata Kaabah tu pasal ada apa tuan dia. Betul. Memang ada tu. Perbincangan tu memang ada, ya. Jadi ketika Abraham menyerang tu memang ada cerita lah, ya. Cuma macam tadilah, ya, kita kata dia punya perbincangan tu, ya. Ni ada kat sini ni. Dialog Abdul Muttalib dengan Abraham menjelang serangan tu, ya. Jadi Abdul Muttalib punya unta 200 ekor, ya. Abraham tangkap, ya. Sebenarnya Abraham bukan tangkap yang Abdul Muttalib punya aja. Kebanyakan binatang-binatang, ya, unta dan juga kambing ditangkap. Ya, yang pertama kita nak tanya tuan-tuan, pasal apa tangkap binatang ni? Bila binatang ni ditangkap, apa disadvantage yang dihadapi oleh orang Mekah? Bila binatang ternak ni ditangkap, apa dia tuan-tuan? Apa tujuan dia tangkap? Dia tak boleh fight back lah kan. Dia tak boleh fight back. Tak ada kenderaan, tak ada makanan, tak ada, semua tak ada lah Ustaz. Yang lebih penting daripada makanan apa? Means of transportation. Jadi nak berperang pun tak boleh kan? Lain ada lagi. Okey, itu betul. Yang paling penting daripada binatang ni apa tuan-tuan? Susu, minuman. Susu. Sebab Mekah tak ada sumber air melainkan Zam-Zam. Ya, Zam-Zam saja. Jadi Zam-Zam masih di tangan orang Islam, orang Mekah lah. Ya. Tetapi macam tadi, ya, susu. Ya, sebab itu mereka pelihara unta dan juga kambing untuk susu. Pasti juga dengan untuk kenderaan, betul lah. Ya, untuk kulit dia, untuk daging, betul. Ya, tapi susu tu antaranya. Sebab tu di padang pasir, ya, kebanyakannya orang pelihara kambing. Dan very interesting tuan-tuan, ya, dekat padang pasir bukannya ada rumput, bukan ada apa pun kadang-kadang. Ya, memanglah, ya, mereka ambil lah, mereka gembala di tempat-tempat yang ada ni. Tapi cuba tuan-tuan tengok, ya, kambing-kambing unta yang duduk di padang pasir ni, ya, susunya masih ada. Datang daripada mana? Ini semua bukan manusia punya kerja lah tuan-tuan. Ya, jadi Abraha bila dia dengar Abdul Muttalib punya cerita tadi, dia menangis. Ya, menangis sebab dia tengok, alah, ya, macam ni ke pemimpin? Ya, datang hanya untuk minta 200 ekor unta. Tetapi membiarkan Kaabah, ya, yang merupakan apa kita panggil? Ya, yang merupakan simbol warisan nenek moyang, ya, nak dirobohkan. Ya, jadi Abraha melihat sedihlah, ya, Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib dah ada jawapan. Ya, sebab dia kata, pasal apa aku minta ibil? Kerana ibil tu ialah kumpulan unta. Ya, nanti tuan-tuan kata unta bukan jamal. Yes. Unta bukan naqah, unta betina. Yes. Tapi kalau unta tu banyak kita panggil ibil. Ya, seperti mana dalam Quran sebut kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah manusia melihat kepada kumpulan unta bagaimana, ya, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil, aku adalah tuan. Ada perkataan Rabb di situ, tapi Rabb di situ bukan makna Tuhan. Rabb di situ maknanya the owner of. Because I'm the owner of the camels, of the 200 camels. Yeah. But this house of Allah, Baitullah, dia ada dia punya pemilik dia. Ya. Wa innama al-Ka'bah, ya, hazihi, akan tetapi Kaabah ni ada pemiliknya, ada Rabbnya, ya, yang akan melindungi. Maknanya apa tuan-tuan? Abdul Muttalib percaya kepada kuasa Allah. Ya, sebab tu dia ada tauhid tuan-tuan. Ya, sebab tu Abdul Muttalib tak dengar cerita Abdul Muttalib sembah berhala, tak pernah dengar. Ya, sebab itu dikatakan Abdul Muttalib, datuk Nabi, beriman dengan agama Hanif. Agama siapa? Agama Nabi Ibrahim. Ya, sebab tu dia percaya bahawasanya Kaabah tu tak boleh diganggu gugat. Kerana apa tuan-tuan? Ya, kerana ada Rabb yang menjaganya. Ya, memang betul, ya, cerita Kak Mai tanya tu ni ada cerita ni. Ya, pada muka surat yang ke berapa tu, ya? Muka surat yang ke-16 ada tuan-tuan. Ya. Ni Ustaz pakai buku jilid pertama ni. Jilid pertama yang kita baca sebelum jilid kedua. Sekarang ni sirah kita kan jilid kedua. Ya. Kak Rohiza ada malam ni? Tak ada. Kalau Kak Rohiza ada, dia boleh confirmkan lah. Ya. Ni jilid pertama, ya. Jilid pertama. Ya, ini Aiwan Kisra. Aiwan Kisra ni adalah lengkungan ni. Ya, gerbang istana Kisra Parsi, ya. The White Castle kita panggil. Persian White Castle. Ya. Jadi ni roboh, ya, kesan peninggalan istana Kisra. Ya, cuma cerita-cerita ni ada tokoh tambah.
Ya, bukanlah makna Nabi lahir terus roboh, tak. Ya, jadi nak tunjuk bahawasanya kehadiran Nabi itu, kelahiran Nabi itu, ya, very significant, diketahui oleh agama-agama lain. Ya, even agama tu agama ciptaan manusia, mereka juga menyedari, ya, ada perubahan pada dunia ni, ya, sejak daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, ada apa last satu question lagi kalau ada, silakan. Sebelum kita tamat. Ya, Haji Mak Syah ada apa? Tak ada Ustaz. Tuan ada apa? Ustaznya silsilah hanya Nabi Muhammad and above, yang bawah dia isteri-isteri semua tu tak, Ustaz tak tulis lah. Belum lagi lah. Ya, nak belajar semua malam ni pecah kepala tuan-tuan nanti. Ya, banyak sangat maklumat. Ya. Jadi sebab kitab sirah ni pun tuan-tuan, ya, kita belajar yang ini tak tahu berapa lama. Ya, ni lama tuan-tuan. Ya, Ustaz buat di Datuk Murad, ya. Datuk Murad pun kita ni, ya, Ustaz rasa lama tuan-tuan. Setahun tu ada rasanya. Ya, mungkin lebih, ya. Sebab 3 kitab tu habis, ya. Daripada tahun bila kita belajar, lama tuan-tuan. Di Datuk Murad pun Ustaz rasa 4 tahun 5 tahun mungkin ada. Ya, mungkin lebih tuan-tuan. Ustaz pun tak ingat tarikh dia. Jadi panjanglah, ya, kalau nak cerita panjang. Tapi secara umum tuan-tuan kena kuasai dululah, ya. Tadi yang Ustaz sebut tadi kan, ya. Jadi kalau Ustaz boleh share balik, ya tuan-tuan, yang tadi itulah. Ya, yang mula-mula tadi, ya, bagi tuan-tuan yang mungkin baru masuk lewat sikit, ya. Ni mula-mula tadi, silsilah Nabi tadi daripada Qusay. Sebab tuan-tuan kena faham yang ni dulu. Ya. Qusay adalah Nabi punya third moyang. Ya, Nabi punya moyang yang ketiga. Hashim the first moyang, Abdul Manaf the second one, Qusay yang nombor 3. Qusay ada 3 anak, ya, ada 3 Abdul. Abdul Dar the first one, Abdul Manaf the second one, Abdul Uzza. Dari Abdul Manaf dapatlah Nabi Muhammad. Daripada Abdul Uzza dapat Khadijah. Ya, so walaupun Khadijah ni dipanggil Bani Asad, tadi Ustaz dah bagi tahu. Nanti tuan-tuan tanya balik, ya. Pasal apa pula kita tak panggil Khadijah ni Bani Abdul Uzza? Yes, Abdul Uzza. Tapi oleh kerana Asad tu lebih popular, so kita selalu sebut Khadijah is from Bani Asad. Ya, seperti mana Nabi selalu orang duk sebut, ya, daripada Bani Hashim. Pasal apa tak kata Bani Abdul Muttalib? Can also, ya, boleh. Tapi Hashim tu lagi popular. Ya. Patutnya sebutlah Abdul Manaf. Tak juga, ya. Pasal Hashim tu lagi popular. Dan dikatakan Hashim ni adalah yang banyak melakukan perjalanan, ya, rihlat asy-syita'i was-shaif tu, kebanyakannya tu merujuk kepada ekspedisi yang dibuat oleh Hashim. Ya, dikatakan dia walaupun sebelum tu dah ada, ya, tapi Hashim tu yang disebut yang buat secara ekstensif, ya, Hashim tu, ya. Begitu juga dengan Muawiyah, ya, walaupun bapa dia Abu Sufyan, datuk dia Harbin, tapi moyang dia yang lebih terkenal, Umayyah. That's why kita panggil Bani Umayyah. Ya, Nabi Muhammad Bani Hashim, Khadijah Bani Asad. Ya, semua ni datang daripada 3 Abdul, dan the 3 Abduls adalah anak kepada Qusay. Tapi kalau kita nak cerita Aminah, dia bukan daripada sini. Ya, Aminah, ya, dia daripada adik-beradik Qusay. Tadi kita Qusay saja. Ya, bapa Qusay siapa? Bapa Qusay Kilab. Ya, jadi benda-benda ni tuan-tuan nak kena selalu baca-baca, ulang-ulang, ya, dia dapatlah. Kalau sekali dua mungkin susah sikitlah. Okey, ada apa silakan sebelum kita tamat. Ya. Tadi Ustaz cakap agama Hanif. Apa maksudnya Ustaz? Agama Hanif. Tadi agama Hanif, agama apa tadi Ustaz sebut? Agama Hanif tu agama siapa tuan-tuan? Agama Nabi Ibrahim. Ibrahim. Agama Hanif. Sebab Nabi Ibrahim tu dipanggil Hanif dalam Quran. Oh, okey. Dalam ayat 67, Kak Suharti boleh salin, ayat 67 surah Ali Imran. Ali Imran surah 3 ayat 67, ya, Allah bagi tahu Nabi Ibrahim tu hanifan muslima. Hanifan muslima. Apa kita panggil? Ibrahim tu seorang yang hanif dan seorang muslim. Ya, agamanya tauhid. Ya, sebab itu selalu dinisbahkan agama Nabi Ibrahim tu agama Hanif. Ya, agama Hanif. Ya, sebab perkataan Hanif tu disebut secara jelas oleh Allah dalam ayat 67 tadi. So itulah, ya. Jadi agama Hanif tu agama Nabi Allah Ibrahim. Masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, tawaf di Kaabah, ya, sa'i,
kemudian apa ni umrah ya, kemudian haji dan sebagainya. Itulah ya, dia punya agama. Solat ya, cuma solatnya 2 waktu ya, dan 2 rakaat setiap satu. Bukan macam kita lah, kita lebih lagi lah ya. Sebab tu umat Muhammad lebih bagus. Sebab kita solat 5 waktu. Ada 4 rakaat, ada 3, ada 2, kita dah sebut kan dalam Bulughul Maram. Okey, ada apa lagi? Silakan. Ya, ada apa lagi tuan-tuan? Ada ya. Jadi Kalau tak ada tuan-tuan baca balik. Ya. minta maaf, sorry. Mungkin soalan Ya. saya ni lah kan. So agama Islam ni dah wujud daripada zaman Nabi Adam. Adam. Oh, sudah dia dah ada Islam lah. Okey. Kalau tidak Nabi Adam agama apa? Agama Islam lah Mestilah Ustaz. Islam. Cuma Ya, lain. agama tauhid. Ya. Dia cuma perbezaannya ialah undang-undang dan juga apa kita punya ibadat lah Ustaz ya, macam tu. Ya, biasanya beza dari segi itulah ya, tapi akidah sama. Akidah dia Assalamualaikum, sama Ustaz. ya. Waalaikumsalam. Betul lah. Kenapa kalau Abdul Muttalib itu agama Hanif dan Nabi Muhammad SAW nak suruh dia ucap apa tu? Syahadah. Masuk Islam, ucap syahadah. Tapi Abu Itu Jahal Abu Talib. cakap engkau, tapi Abu Jahal cakap engkau tak nak ikut agama nenek moyang dia. Maknanya adakah itu bukan agama Hanif dan? Tak tahulah ya, kita tak tahu ya. Sebab itu hujah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal punya hujah kan. Ya, jadi dia kata adakah Abu Lahab kan ya, ataupun Abu Jahal, adakah kamu nak keluar daripada agama Abdul Muttalib ya. Dia cakap dengan Abu Talib lah masa tu. Ya, sebab Abu Talib kita tahu lebih tua. Abu Talib ni lagi tua daripada Abu Lahab. Dan Abu Talib juga lebih tua daripada Abu Jahal ya. Jadi mereka seolah-olah nak bagi takut. Ya, mengapa nak keluar daripada agama Abdul Muttalib? Ya, seolah-olah agama Abdul Muttalib tu adalah agama menyembah berhala, tapi dalam sirah kita tak pernah baca Abdul Muttalib sembah berhala. Ustaz tak pernah dengar. Dan dari segi undang-undang, dari segi hukum, selagi kita tak pernah tengok orang tu sembah berhala, kita tak boleh kata dia tu sembah berhala. Ya, tapi yang pasti ya, sebab hukum asal seseorang tu agama tauhid. Itu memang kaedah kita berhujah. Selagi kita tak pernah dengar dia menyembah berhala, selagi kita tak pernah dengar dia sembah Lata, Uzza, Manat, selama tu kita tak boleh kata dia adalah ya penyembah berhala musyrik. Tak boleh kata. Ya, hukum asal balik pada asal lah ya. Itulah cerita dia. Jadi tak ada hujah. Itu hanya klaim Abu Talib, klaim Abu Jahal ataupun Abu Lahab saja. Ya, hakikat sebenarnya kita tak tahu. Ya, itulah ya, kalau Ustaz boleh respon sikit pendek ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi tuan-tuan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada sekadar tu yang boleh Ustaz sampaikan pada malam ni. Jadi kalau orang tanya kita ya, perayaan Maulid Nabi ni ada ke Nabi buat? Memang tak ada. Ya, sahabat buat tak ada ya. Apa ni zaman Imam Bukhari, Imam apa ni Syafi'i tak ada tuan-tuan. Di zaman kemudian, zaman Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah ya, yang berpusat di Mesir, dan mereka ni dari segi akidahnya Syiah. Ya, mereka ni Syiah tuan-tuan. Ya, kalau tidak tak panggil lah Bani Fatimah, ya, Fatimiyah. Fatimiyah tu merujuk kepada Fatimah Az-Zahra. Ya. Jadi kita tak tahu apa tujuan utama mereka ya. Tapi macam tadilah, kalau ya pada nak kena ingat Nabi ni, setiap hari kena ingat Nabi, baca tentang Nabi, hadis Nabi ya, tafsiran Quran, hadis sebagainya ni setiap hari kena buat tuan-tuan. Itu yang kita buat kan, setiap hari baca Quran. Ya, takkanlah masa bulan Ramadan je baca Quran kan. Samalah macam hadis Nabi, sirah sama juga. Everyday kita baca, everyday kita perangatkan benda ni. Ya, tetapi macam tadilah, kalau ada satu tarikh ya yang diguna pakai untuk buat forum, buat perbincangan, discussion dan sebagainya macam malam ni, tak ada masalah, boleh je tuan-tuan. Sebab tujuan dia untuk kita mengenal ya dan mengikut ajaran Nabi itu. Kalau tujuannya itu tak ada masalah. Ya, itulah cerita dia tuan-tuan. Boleh ya? Okey, sekadar tu. Terima kasih. Ada apa-apa Haji Mak Syah, ada apa-apa nak cakap di hujung? Tak ada pasal itu je. Ustaz, terima kasih. Tak ada apa ya. So Okey. maknanya Jadi minggu depan kita baca apa? dengan akhlak, bukan akhlak. Minggu depan ya. Okey, ya. Terima kasih. Sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bantum jazakumullah khairan. Ya, Selamat sama. semua. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Terima kasih Haji Nazri. Ya. Ustaz. Ya, sama-sama. Masih Ustaz. Sendiri.